Kami tengah duk sembang-sembang. Apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Waalaikumsalam. kepada seluruh follower setia Inspirasiku Mahathir. Hari ini kita bersama. Kalau minggu pertama kami bertiga, minggu kedua Haji Solo, minggu ketiga pun Haji Solo. Minggu keempat penutup bulan Ogos, kita kembali bertiga dalam mengupas tajuk yang cukup tepat untuk dua panelis hebat kita ini. Yang pertama sekali adalah Tuan Haji Hanif Katri. Sihat Haji? Alhamdulillah. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Sibuk minggu ni? Sibuk macam biasa disebabkan dengan rayuan SRC terakhir tu. Okey. Dan kes-kes lain di pejabat ini. Tapi Alhamdulillah sempatlah sikit nak berjumpa dengan Fazli dan para penonton hari ini. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz apa hadir. Sama-sama. Dan yang kedua, Tuan Haji dah tolong apa bagi tahu. Dr. Abu Hafiz Salahuddin, Ketua Pejuang Muda Parti Pejuang Tanah Air, yang bulan ini ada yang WhatsApp yang akan saya terima. Wow. Ramai yang memuja anak muda ini kerana videonya begitu memuncak, naik 4 video sahaja, belum yang kelima baru ni, sudah pun mencecah 700,000 penonton. Wow. Alhamdulillah. Wow nah. Siap Ustaz nah. Sibuk kata daripada Ipoh dan Betul. sebagainya. Jadi sebelum daripada maghrib sempat untuk rehat sampai daripada Ipoh, program Jelajah Bangsa di sana. Alhamdulillah program berjalan dengan baik dan dapat untuk sertai pada malam ni. Terima kasih atas jemputan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang first saya nak tanya soalan adalah audio. Okey lah kot, no? Tak ada komplain, tak ada apa. Saya rasa semua okey. Dan tak jadi macam sebelum ini. Tanjung Malim hadir. Okey, Sarawana Kumar. Hai Sarawana, how are you brother? Hari ini kita bukannya khusus GTA itu sendiri, tetapi ada juga yang lebih panas yang saya akan menyelit di dalam tajuk GTA itu. Okey, apapun kepada anda semua, mana dia sekejap okey, ini tajuk utama kita, GTA. GTA itu adalah gerakan tanah air dan masa depan negara. Di dalam segmen kedua, masa depan negara itu, anda semua perlu memberi perhatian yang lebih kerana kupasan dua tetamu kita yang hebat dari sudut masing-masing. Kedua-duanya profesional, satu pensyarah dan satu juga seorang peguam. Seorang juga memegang jawatan sebagai Ketua Pejuang Muda ataupun Ketua Pemuda lah dalam sebuah parti. Dan seorang lagi juga Tuan Haji Hanif Katri kita juga, jangan lupa dia pun ada NGO juga melalui Piagam Rakyat. Okey Haji, saya nak Haji mulakan cerita kita pada hari ini secara simple. Ya, saya. Apa itu sebenarnya gerakan tanah air? Ramai yang tanya saya, pasal apa ramai pun tak faham. Ada yang tak tahu kenapa tak sampai lagi. Apa sebenarnya gerakan tanah air itu Haji? Silakan Haji. Baik, terima kasih Saudara Fazli, Ustaz Abu Hafiz dan juga para penonton yang hadir pada malam ini. GTA ni yang stands for Gerakan Tanah Air adalah satu cetusan idea yang akan memberi satu platform baru, platform segar, platform yang betul untuk menggerakkan minda rakyat ke arah memartabatkan hak dan kebolehan orang-orang Melayu serta rakyat Malaysia secara amnya. Di mana GTA ni seperti yang diumumkan oleh pengerusi negarawan kita Tun Dr. Mahathir, merangkumi dua pihak yang bercantum menjadi satu. Pertamanya dia adalah parti politik yang bergabung 4 parti politik. Pejuang, Berjasa, Putera dan juga Parti Iman. Ya, keempat-empat parti ini setakat ini adalah parti yang dikatakan belum bersuara sebagai parti besar. Sebab antaranya parti baru. Dan bergerak secara berseorangan sebelum ini. Itu 4 parti. Tapi pada masa yang sama, bukan satu GTA ini bukan merangkumi parti sahaja. Di situlah perbezaannya. Dia ada cantuman dengan segmen kedua, section kedua, iaitu NGO dan pihak-pihak individu yang berwibawa, termasuk
profesional ataupun aktivis, di mana diberi peluang dan ruang untuk berjuang falsafah serta pun kebaikan negara melalui satu platform GTA. Jadi GTA ini dihasratkan daripada apa yang diumumkan oleh pengerusi TUN untuk didaftarkan, dan proses pendaftaran sedang bermula. Tapi sama ada yang didaftarkan secara rasmi sebelum pilihan raya umum ke-15 itu persoalan lain. Tapi itu tidak wajib dikhawatiri oleh rakyat di luar. Sebab jika pun tidak didaftarkan, ia ni akan mempunyai suatu organisasi, ia ni akan mempunyai satu struktur seperti mana parti-parti lain. Jangan kita lupa, PRU 14, Pakatan Harapan belum didaftarkan pada masa itu. Mereka berjalan di atas satu wawasan yang sama dan berjaya berjuang untuk menyedarkan rakyat menumbangkan kerajaan yang salah pada ketika itu. Ya. Jadi itu secara ringkas. Saya percaya pada hari ini insya-Allah melalui soalan-soalan yang perlu daripada saudara Fazli yang telah dikutip daripada para penonton sebelum ini, insya-Allah Ustaz Abdul Hafiz dan saya akan cuba menjawab untuk merungkai dengan lebih mendalam apakah dia hasrat, matlamat dan tujuan serta harapan yang diletakkan oleh rakyat pada GTA. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Sebelum itu saya nak respon sikit. Ini dah ada awal-awal orang UMNO lah ni. Ini lembu-lembu pecacai mana saya pun tak tahulah. Six Sense Watch. Saya tentang Six Sense Watch ini kan, dia bagi komen tak lama lagi Maha Firaun kena makan sumpah. Okeylah. Ramai daripada followers minta saya dan juga admin blog dia. Tapi saya bukan tak nak blog. Saya nak biarlah ada jugalah nangwai-nangwai sekok dua ni meriah sikit. Minta maaf je Ustaz biar meriah sikit lah kalau dia ada di sini buat kacau. Okey, tetapi kepada semua rakan-rakan yang menonton live ini, anda pun sendiri boleh melihat pemikiran, bahasa yang digunakan oleh penyokong-penyokong belah sana dalam melemparkan kata-kata. Lihatlah dengan Maha Firaunnya. Lepas tu dengan yang dia keep on comment, orang yang mundur penyamun juga akan dimakan sumpah. Okay, whatever. Tapi saya dah tolong sebut nama dia. Harap-harap dia pun seronok lah bila nama dia disebut. Kadang-kadang dia ni nak perhatian. Saudara Fazli, sorry bukan nak menyampuk. Tapi saya lagi suka bila awak biar komen tu terbuka. Dan bila ada para penonton yang mempunyai fikiran selain daripada kebaikan negara untuk memberi komen seperti itu. Sebab hasrat kita di sini adalah untuk memberi mereka pun faham. Dan kemudian selepas daripada wawancara ni, bual bicara ni, mungkin mereka akan sedar di mana kelemahan parti-parti yang dikatakan utama setakat ni. Jadi silakan menonton, silakan beri komen yang walaupun berbaur tuhmahan. Dia jawab kebebasan bersuara. Teruskan. Kebebasan bersuara tertakluk kepada rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan. Iya, okey. Apapun kepada Sarawana Kumar dan juga penonton-penonton yang lain, walaupun tajuk hari ini adalah GTA dan masa depan. Ya, ramai yang bertanya, minta dua panelis kita akan sentuh tentang kenyataan Azalina Osmannya. Begitu juga dengan Syafi Abdullah di Dewan Merdeka PWTC Kuala Lumpur. Itu kita akan di hujung nanti kita akan minta dua panelis kita kupas, satu dari sudut perundangan dan satu lagi dari sudut politik. Okey Ustaz, terus kita menyelam cepat pasal kita tak sentiasa masa tak cukup. Bila dengan ada dua panelis kita yang sentiasa memberi kupasan padu ni, tak cukup masa. Jadi abang nak pergi, bila Haji dah kupas secara ringkas apa itu gerakan tanah air. Okey? Dan kita tahu ada 4 partinya, Parti Pejuang di situ, Parti Berjasa, Parti Iman dan juga Parti Putera, diikuti dengan beberapa NGO di situ. Apa yang Ustaz, kekuatan yang ada untuk mengangkat GTA itu sendiri daripada sudut parti politik yang ada dan juga NGO itu? Dan kerana ramai pengkritik mengatakan ia tidak akan mampu ke mana-mana. Pandangan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Fazli, kepada Haji Hanif dan juga para penonton yang menonton siaran ini. Ini merupakan kali kedua kami bertiga bersekali untuk bulan ini. Dan saya kira saya sukalah tadi apa yang disebutkan, ramai yang datang menonton, ramai yang suka, ramai yang membenci. Sebenarnya kalau katakan dia
orang yang benci ni, apa tu Haji dan juga Bang Fazli, adalah sebenarnya orang yang suka kita lebih kuat daripada orang yang suka kita. Sebab dalam dia benci pun dia tetap mai juga. Betul, dia tetap tengok. Kalau orang yang suka kita, kadang dia ada waktu, masa dia nak datang, dia datang. Tapi dia tetap kosongkan waktu dia untuk mai dan juga untuk maki. Dan untuk marah ke orang ni, dia punya penat. Betul. Kalau kita jalan tengok orang tu kita suka, hati kita lapang. Kan? Tapi bila nak marah kat orang, asyik nak benci, nak fikir perkataan apa nak pergi maki ni, dia sebenarnya sakit jiwa kan. Tapi tak apalah. Disebutkan kata kebebasan. Benar, kebebasan. Dia pun mungkin kalau ia menyangkut orang yang dihormat, yang disayang, kena maki pun dia kena terimalah kebebasan. Sebab tu kita kata adanya yang Haji kata kesopanan dan kesusilaan itu, ini bukan saja rukun negara, ini adalah ajaran agama. Ajaran agama. Dan ia merupakan tata susila bagi orang Nusantara kita. Kalau kita di sini ada rukun negara, di Indonesia dia ada Pancasila, benda yang sama. Ia benda yang baik ini dikongsi oleh semua melampaui agama dan bangsa di mana sahaja di dunia ini. Baik. Kalau berbalik, sebab seronoklah. Fakta kita satu fakta lah, tapi benda ni benda interaktif kan. Dan kawan tu pun dia mungkin nak cari perhatian kalau kita makin pergi kan. Seronoklah dia cakap. Bahagia dia sikit malam ni waktu bagi dia hujan. seronok. Betul. Okey. Baik, GTA saya kira semualah dahulu pun kalau nak katakan GTA, Pakatan Harapan dulu pun ada berapa banyak survey house yang tekan akan galah. Bahkan ada survey house ketika sebelum pilihan raya ke-14 itu menyatakan UMNO akan terus berkuasa. Betul. Kan? Dan ia kritikan itu sebagai satu peringatan buat kita semua. Terutama dalam GTA, terutama sama ada pejuang ke, berjasa ke, putera ke, iman ke, bahawa jangan ambil mudah keadaan ini. Kita tidak boleh hanya menyatakan bahawa kepimpinan itu berada di bawah Tun mesti menang. Tidak. Tun juga manusia. Kan? Kalau katakan dia tak boleh bergerak seorang, dia mesti bergerak secara berkumpulan, secara gerakan, secara koalisi itu tadi. Ingatan buat kita semua. Jadi kerja kita adalah untuk bergerak cepat, membentuk naratif bagi faham pada orang program seperti ini. Bahkan dalam satu sidang media yang kami di kalangan Sayap Pemuda ketika itu buat, kami bersedia untuk bertemu dengan mana-mana pihak penyokong ataupun penolak ataupun yang menolak GTA untuk kita berdialog, untuk kita berforum, untuk kita berdebat, untuk apa sahaja, untuk menjawab isu-isu yang timbul. Ini adalah penting supaya kerana tapi asasnya adalah awak nak tahulah, bukan awak memang untuk menolak kami kerana apa? Selama mana datang daripada Tun, selama mana bukan geng kami akan tolak. Yang tu tak jujur lah kan. Maka ini antara kita adalah Barisan Nasional sekarang, kita ada PN sekarang, kita ada PH sekarang dan kita ada GTA pula sekarang. Ada 4 fraksi di dalam kita katakan fraksi besar dalam politik di Malaysia ini. Ini yang menyebabkan semua di kalangan para pihak terutama dalam penganalisis menilai di mana kekuatan-kekuatannya. Dan apa yang berlaku semenjak weekend ini, sebahagian portal berita menyatakan weekend ini dipenuhi dengan acara politik. Sama adanya UMNO-nya, kemudian PKR pun ada convention pilihan raya, kemudian berjasa ada, kemudian katakan pejuang di Perak pun ada. Dipenuhi. Perikatan Nasional pun ada, dia punya convention dia. Dan yang paling menarik perhatian adalah di PWTC tu tadi yang kita akan ulas. Dan ia boleh untuk ada dinamika yang kita tak tahu. Kan? Sampai terpaksa datang dengan armored vehicle kan. Kereta perisai. Jadi kita pun tak tahu. Nampak di luar hari tu kata tak ada isu sekarang kan. Jadi ini yang menyebabkan macam-macam. Boleh jadi daripada 4 menjadi 1 lawan 1, boleh menjadi 3 penjuru, boleh menjadi 4 penjuru. Maka ada ataupun tidak kekuatan, sudah tentu pejuang ada kekuatan dia, ada kelemahan dia. Begitu juga berjasa, putera dan yang lain-lain. Sebab itu apabila kita diberikan pilihan untuk berkawan dengan BN ke, dengan PN ke, dengan PH ke, PN dengan BN sudah tentu kita tolak. PN terwujud apabila kami ataupun kita itu dipecat. BN itu adalah musuh kita. Kita yang menjatuhkan dia ketika mana 2018. Takkan tiba-tiba kita nak pergi kat mereka nak bekerjasama. Dan dengan PN pula, dia lah yang mengkhianat. Luka dan darah tu masih lagi mengalir lagi di belakang, kena tikam belakang kan. Dan Pakatan Harapan pun kita tengok pimpinan-pimpinan utamanya secara terbuka dan secara
lugas lah untuk menyatakan tidak ada kerjasama dengan kita. Jadi apa pilihan yang kita ada? Kita berusaha dan melihat bahawa NGO ini dan juga parti-parti ini boleh dan mahu untuk bekerjasama dengan kita. Saya akan mungkin nanti akan elaborate ataupun menjelaskan lebih panjang pada sesi yang kedua nanti insya-Allah. Tapi saya ingin berikan peringatan kepada semua bahawa negara ini merdeka ataupun semenanjung tanah Melayu ini dia merdeka pada 31 Ogos 1957. Dan antara cetusan kepada yang menggerakkan ketika itu bergerak semua pihak. Ada orang persendirian, ada tok guru, ada sosialis, ada gerakan kiri. Semua ini bergerak, tapi mereka tidak ada satu goal yang sama sehingga boleh menyebabkan cetusan kepada kemerdekaan itu. Namun cetusan itu bermula ketika mana bangsawan-bangsawan Melayu ketika itu bersetuju untuk menyerahkan kepada British pengurusan itu dengan lebih luas melalui Malayan Union. Malayan Union. Semua daripada kita perlu untuk ini bulan merdeka, bahkan beberapa hari lagi 3 hari lagi kita akan sampai kepada 31 Ogos. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, boleh buka balik buku-buku teks kita. Pertemuan NGO Melayu di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru, Kuala Lumpur. Itu semua bukan parti politik ya. Itu semua adalah NGO, gerakan-gerakan Melayu yang mereka duduk sekali dan mereka membentuk UMNO, dan kemudian adalah pecahan kepada PAS dan yang lain-lain. Ia berasal daripada watak-watak ataupun perkumpulan-perkumpulan Melayu ketika itu. Okey. Adakah GTA akan mengulanginya? Kita mengharapkan kita mampu mendapatkan kekuatan yang sama. Dan ingat, kenapa saya mendengar ucapan yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dalam konvensyen dengan penuh rasa hormat, namun saya kira saya tidak boleh untuk bersetuju apabila gambaran dia tidak menyatakan secara eksplisit bahawa itu adalah GTA. Tapi kita tahu juga ulasan-ulasan Datuk Seri sebelum daripada ini, Datuk Seri Anwar adalah merujuk kepada GTA. Okey. Itu pandangan beliau. Kita katakan kebebasan dan beliau juga tidak maki hamun. Jadi kita hormat. Kita hormat pandangan tersebut. Kita katakan bahawa adakah yang kita bawa ini adalah satu perkauman sempit? Malam tadi saya bersama dengan Tun di majlis di Ipoh. Tun menyatakan bahawa GTA bukan untuk mengenai orang-orang Cina. Dan majlis itu dibuat di kawasan yang memang majoriti orang Cina. Ia bukan untuk menolak ataupun menzalimi orang India, tidak. Dan anda tidak perlu untuk, sebab dalam ucapan Datuk Seri Anwar itu sendiri menyatakan bahawa Asabiah itu apabila geng kita buat, kita akan pertahan rasuah pun kita. Tak. GTA adalah untuk melawan Melayu jahat. Kalau kami nak Asabiah, kami akan sokong Najib Razak. Kami akan sokong Zahid Hamidi, walaupun berapa bilion, walaupun berapa trilion negara dirugikan. Tapi yang kita nak bawa ini, yang selalu dahulu sebelum daripada ini orang duk kritik Tun kerana mengkritik bangsa Melayu. Tapi tengok sekarang, yang mencuri siapa? Yang menjual tanah Rizab Melayu siapa? Yang menjual negara ini siapa? Orang Melayu. Dan Melayu itulah yang GTA ingin pastikan tidak kembali ke Putrajaya semula selepas PRU 15. Dan ini adalah tanda paling besar. GTA bukan rasis yang sempit, perkauman yang sempit. Sebab aim kami adalah untuk menggagalkan Melayu-Melayu yang jahat, yang korup, yang durjana ini untuk kembali ke Putrajaya. Dan ingat, kalau tengok semalam di PWTC, boleh gambarkan tak betapa kalau UMNO Barisan Nasional balik semula dengan kuasa yang besar, mereka akan buat apa? Orang seperti Azalina yang kita puji kononnya sebagai reformis dalam UMNO, semalam membuka pekungnya yang kononnya perlu ada setahun lepas, kan Haji? Dalam parlimen menyatakan bahawa perlu untuk ada pemisahan kuasa, pengasingan, ada peguam cara, ada peguam negara. Okey, kita hormati. Tapi semalam dia bawa satu analogi. Saya ketua bahagian 20 tahun lebih kata dia. Orang kita. Okey Ustaz, simpan tu dulu. Pasal orang kita tu yang tertarik, ujung siaran memang Ustaz kena jawab tentang orang kita itu. Begitu juga dengan Tuan Haji kena jawab tentang Syafi'i Abdullah itu, UMNO punya orang. Siksen ni nah, tolong tunggu sampai ujung. Bak UMNO ada, jangan risau. Ada bak UMNO pasti kita sentuh. Haji, Ketua Pejuang Muda dah sentuh. Cepat. Kekuatannya, bagaimana GTA itu bukan rasisnya,
dan serba sedikit dengan contohnya kembali kepada zaman sebelum merdeka lagi. Ya. Haji pula. Haji juga seorang pemimpin NGO. Banyak di luar sana tahu lawyer ya. Okey, Tuan Haji ni pun pemimpin salah sebuah NGO yang dikenali sebagai Piagam Rakyat. Pandangan Haji pula tentang gerakan tanah air ini. Ya. Bila ustaz sebut bukannya benda baru, Ya. tetapi benda itu dianggap sebagai dimatikan. Ya. Rakyat tak tahu pun sebenarnya sebelum UMNO tu wujud. Yes. Di mana tarikan kuat dari sudut NGO pula untuk menerima gerakan tanah air ini. Baik, terima kasih saudara Fazli. Tapi yang lebih penting saya kena tarik balik perhatian penonton kepada sejarah yang telah dinyatakan dengan tepat oleh Dr. Ustaz kita pada hari ini, iaitu kemunculan UMNO dan kemerdekaan Malaysia digerakkan oleh pihak-pihak swasta, NGO, aktivis dan sebagainya. Terima kasih atas kupasan tersebut yang perlu para penonton faham. Now, berkaitan dengan zaman sekarang, 2022, atau dengan lebih khusus selepas PRU 14. Di sini yang akan kita lihat bagaimana NGO dan orang-orang berseorangan, profesional ataupun agamawan ataupun pihak-pihak yang memperjuangkan bidang masing-masing akan tergerak dan wajib tergerak hati untuk memahami dan menyertai perjuangan GTA. Pertama sekali, masyarakat selama ini fikirkan bahawa parti politik adalah satu-satunya cara untuk ditawarkan calon-calon pilihan raya. Dan mereka faham bahawa sekiranya pergi ke parlimen, ia cuma boleh berjaya jika ada parti-parti politik. Tapi apabila selepas daripada PRU 14 dengan kejayaan Pakatan Harapan pada masa itu, apa yang wujud adalah satu pengkhianatan di antara parti politik dalam Pakatan Harapan yang menyebabkan kita semua tahu Sheraton move. Jadi rakyat terfikir dengan mendalam pada masa itu, termasuk NGO dan aktivis serta para profesional terfikir macam manakah kita nak letak harapan kepada parti-parti politik apabila mereka sanggup mengkhianati kononnya perjuangan mereka untuk kepentingan peribadi dan kuasa yang berlainan daripada janji-janji dan sumpah-sumpah mereka. Di manakah kredibiliti politik? Pada masa yang sama, itu kita bercakap pasal Bersatu yang kini dikenali sebagai Perikatan Nasional, golongan yang lebih besar. Pada masa yang sama, UMNO yang telah jatuh di atas kezaliman dia, di atas kleptokrasi dia, telah berterusan melakukan kesalahan-kesalahan. Dan kita lihat dengan keputusan di mahkamah, pembuktian berkaitan dengan kesalahan yang kita telah membawa ke halayak ramai sebelum PRU 14, iaitu salah laku jenayah. Ia baru satu telah ditamatkan di mahkamah, tapi berapa banyak yang sedang beratur giliran di mahkamah. Ya, saya tidak perlu namakan nama para pemimpin sebab terlampau ramai. Terlampau ramai. Pada masa yang sama, ini tidak bermakna, ya, saya nak nyatakan di sini dengan jujur dan ikhlas, ini tidak bermakna ahli-ahli biasa UMNO atau ahli-ahli biasa Bersatu dan Perikatan Nasional maupun ahli-ahli biasa PKR adalah sama type, iaitu sama jahat seperti pemimpin UMNO, sama jahat seperti pemimpin Perikatan Nasional, maupun sama lembek atau lembab macam pemimpin PKR. Tidak. Ahli-ahlinya ada yang baik, tetapi mereka tidak boleh melakukan apa-apa untuk memperubahkan keadaan dalam parti masing-masing, supaya nilai-nilai moral, nilai-nilai penting demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara dibawa, dicetus secara terus. Kita dah terlampau kotor dalam sistem politik. Itu adalah perkara yang NGO laungkan selama ini. Sejak 2018 dibawa kepada kemuncaknya selepas 2020. Dan saya perlu sentuh di sini. Apabila perkara itu berlaku, saya sebagai seorang pengasas bersama telah menubuhkan Piagam Rakyat. Kami telah umumkan kewujudan Piagam Rakyat pada 16 Julai 2021, lebih setahun sedikit daripada tahun lalu.
baru setahun jagung lah. Pada masa yang sama, tujuan ditubuhkan Piagam Rakyat adalah untuk mendidik diri kami dan rakyat tentang peri penting kita tolak konsep taksub parti, taksub pemimpin, dan bawa orang-orang yang berwibawa untuk bersihkan negara supaya kesejahteraan rakyat dapat diperjuangkan dengan baik. Dan pada masa itu, ni saya nak cerita kenapa boleh menarik NGO. Pada masa itu, Piagam Rakyat telah dijemput untuk menghadiri dan membimbing calon-calon bebas di Melaka. Kalau kita masih ingat, ada dalam 13 orang yang telah dibimbing oleh kami secara am, tempoh masa yang singkat. Ya, mereka telah kalah, hilang deposit semuanya. Tetapi ini adalah kerana apa? Kerana bila pengundi pergi ke peti undi, mereka masih taksub kepada politik. Mereka masih taksub kepada parti. Iaitu mereka tidak nampak bolehkah calon-calon bebas ni bergerak di dalam parlimen. Sebab itu diwujudkan gagasan bebas. Tapi rakyat masih belum terima perkara tersebut. Pokoknya di sini adalah apabila rakyat tahu mereka perlu perubahan, mereka tidak boleh terima lagi parti-parti yang korup. Mereka tidak boleh terima lagi parti-parti yang khianat dan parti-parti yang lembab. Tetapi mereka masih nak menyokong bila datang ke peti undi kerana kegagalan mereka mengubah minda. Walaupun usaha-usaha NGO dan aktivis berterusan, tapi kita sedar bahawa peluang untuk mengubah masa depan Malaysia melalui perkara bebas agak sukar. Bukan untuk generasi ini, saya percaya. Didikan perlu diteruskan. Tapi generasi ini belum bersedia untuk mengundi segolongan besar calon bebas yang berwibawa ke parlimen untuk mengatur cara negara ke arah betul. Jalan yang paling sihat sekarang ini adalah untuk pihak NGO, aktivis dan para profesional serta yang lain bergabung tenaga dengan parti-parti yang berbesar hati untuk membuka ruang bagi mereka bercantum untuk perjuangan ke arah negara. Dan di sini NGO dan juga pihak lain akan mencari parti yang bersih. Walaupun dia baru, parti yang bersih, belum dicacak cela dan tidak akan dicacak cela, insya-Allah. Belum diliwat dirogol lagi. Belum lagi melibat atau merogol rakyat. Ya. Dan parti-parti yang mungkin ada yang lama, tapi selama ini sebab mereka yakin mereka tidak mau dicemari dengan parti-parti jahat, bergerak berseorangan seperti puteranya, seperti berjasanya dan Iman. Jadi kalau parti-parti ini boleh bergabung dan memberi platform kepada kita, NGO untuk bergabung tenaga di bawah GTA, di mana mereka akan diberi ruang untuk menyampaikan falsafah, membentuk polisi dan membuat keputusan bersama dengan pihak parti, maka itu adalah perkara yang sihat. Dan perkara ini adalah peluang rakyat melihat. Kalau kita nak perubahan, asyik di surau, di kedai kopi, di kantin-kantin sekolah, rakyat akan mencemuh kerajaan. Mengatakan ini tak betul, itu tak betul. Itu memang tepat. Tapi kenapakah bila datang ke peti undi, sama ada di Melaka kita dah lihat, di Johor kita dah lihat, kita tak nak perkara itu berulang di PRU15. Tidak boleh berulang. Dan untuk itulah rakyat kena nampak ini adalah apa yang telah pun dibuka jalan untuk rakyat, bukan untuk parti, bukan untuk NGO, supaya rakyat boleh faham. Kalau kesemua di luar yang ingin kebaikan negara boleh bercantum negara dan menjauhkan diri daripada perompak, pengkhianat dan yang lembik, maka kita wajib beri peluang. Apa idea-idea yang kita mungkin ada, bagaimana nak laksanakan? Bagaimana nak buktikan kepada rakyat kalau rakyat tak memberi kuasa? Bagaimana kita nak laksanakan plan-plan yang ada? Sama ada dari segi perundangannya, dari segi ekonominya, dari segi keuangannya, dari segi kemiskinannya, dari segi sosialnya. Bagaimana nak buat kalau rakyat tidak ingin ubah? Di sini saya nak nyatakan dengan jelas, ini bukan tentang kejayaan GTA. Ini adalah persoalan kepada kejayaan rakyat untuk mengubah. Adakah rakyat ingin berubah ataupun masih nak buat perkara yang sama, iaitu komplain tetapi undi di peti undi masih kepada parti-parti yang telah mendurjanakan negara ini selama ini. Ya. Jadi saya rasa sebagai pembukaan, itulah dia yang NGO sedang melihat. Dan apabila NGO nampak kejujuran dan keikhlasan
parti-parti empat bergabung dan membuka pintu, menawarkan ruang untuk NGO terlibat. Bukan setakat penglibatan. GTA dibentuk dalam keadaan di mana NGO akan diberi tempat untuk membuat keputusan penting GTA ni. Makna kata NGO ni bukan sama seperti mana ataupun layanan NGO dalam GTA ni tidak mungkin sama macam mana UMNO buat sebelum ni, ataupun macam mana Perikatan Nasional ataupun PKR buat, di mana dijadikan sebagai associate tapi dilayan macam, minta maaf saya gunakan perkataan ni, bukan perkauman tapi perkataan yang akan memberi maksud, dilayan macam pariah. Di sini NGO yakin dan kita pun akan berusaha supaya perkara itu tidak berlaku dalam GTA, di mana NGO dan para individu akan bergembling tenaga bersama dengan parti untuk usaha ke arah keputusan-keputusan yang baik untuk semua. Terima kasih Haji. Ya. Haji ada sebut tadi, Ya. saya nak pergi kat Ustaz sebelum kita pergi ke segmen seterusnya, saya nak pergi kat Ustaz sikit. Ya. Bila Haji ada sebut rakyat kena beri peluang. Yes. Kalau Dia rakyat kena faham. kena faham dan beri peluang. Haji kata tadi, komplain di kantin, di kedai kopi, kedai mamak nasi kandar, tapi masa mengundi pangkah parti. Yes. Ustaz, sebagai ketua Pejuang Muda, adakah itu bukannya satu cabaran utama bagi GTA untuk menarik keyakinan rakyat itu? Kita perlu tahu bahawa segmen untuk para pengundi yang tidak berparti ini adalah segmen terbesar. Segmen terbesar. Ya. Dan ialah berapa sangat, kalau katakan sekarang berapa puluh juta, saya tak ada data yang terakhir berapa jumlah pengundi yang layak selepas daripada undi automatik. Bukan saja pertama undi 18, daripada bermaksud sesiapa yang nanti umur 18 dan ke atas melayak untuk mengundi. Terutama dahulu kita mesti mendaftar, baru nama kita boleh untuk layak untuk mengundi. Tapi apabila telah pun ada undi automatik, dia 18 tahun sahaja hari tersebut, maka dia terus didaftarkan secara automatik dalam sistem bahawa dia boleh mengundi. Tapi masalah dia, ramai juga di kalangan anak muda, bukan umur 18 tahun, bahkan umur 20, 25 tahun, 30, bahkan 40 yang sebelum ini tidak pernah mendaftar. Dia tak tahu bahawa undi automatik itu telah berjalan. Maka di sini yang menjadi satu persoalan, yang mana kadang-kala kita terlalu fokus sehingga di kalangan ahli, orang-orang politik pun dalam parti politik ini, kalau nak dapatkan ahli, nak dapatkan jentera, dia akan cuba, oh dulu dia bekas itu parti A, parti B, di kalangan parti-parti saja. Dia tahu bahawa tidak mudah untuk meyakinkan ahli ataupun rakyat biasa, pengundi biasa menjadi sebahagian di kalangan ahli dan juga jenteranya. Dan ini antara yang selalu Tun sebutkan tentang cash is king. Saya menerima banyak di kalangan pimpinan-pimpinan anak muda, khususnya dalam Pejuang Muda, apabila mereka cuba untuk tarik ataupun bawa bersama dengan anak-anak muda yang mungkin rasa telah pun letih, bahkan untuk program, mana-mana program yang didatangi oleh Tun, dia kan kata, oh ni mesti ada duit raya ni. Daripada simpan dah dalam otak. ada dalam otak dia, mesti kena ada duit. Datang mesti kena duit, datang mesti akan dapat duit. Dan inilah bahana cash is king. Yang kadang-kadang orang sebut, dulu orang kata bila masa Tun, lepas habis langkah Sheraton, Tun duk keep attacking Najib Razak. Sampai orang kata ni dah gila sangat, obses sangat ke dengan Najib Razak. Duk ratib hari-hari. Duk ratib hari-hari. Tapi lepas dia ditangkap dan diputuskan tidak lagi boleh bebas di luar, masuk dalam kajang, tengok macam mana kesan dia buat. Sebab itu mengingatkan rakyat Malaysia terhadap apa yang dia lakukan itu sangat-sangat penting. Dan kesan dia dan tulisan, saya ingat dua tulisan terbaru Tun menunjukkan bagaimana dia telah pun berjaya merubah dan merosakkan orang Melayu untuk menjadikan rasuah sebagai benda yang diterima oleh semua. Dan ini antara cabaran. Cabaran dia adalah untuk meyakinkan bahawa mereka ini berpartisipasi menjadi aktivis dalam parti politik itu dan mahu untuk mengundi. Mahu untuk mengundi, bukan semestinya mengundi GTA ke, mengundi PH ke, PN ke ataupun BN, untuk dia turun mengundi pun. Bukti ni apa? Melaka dan juga Johor. Melaka tu mungkin agak strict lah SOP. Di Johor lebih luas dan lebih baik.
SOP-nya, tetapi rakyat tetap tidak turun. Orang Melayu khususnya tidak turun. Jadi inilah yang kita perlu tahu. Dan sekarang ini GTA ke mana-mana parti politik sedang bergerak memberikan ingatan kesedaran kepada orang Melayu. Dan sekiranya nanti selepas daripada PRU 15, parti yang rosak dan korup ini kekal ada, jangan salahkan parti politik, tetapi salahkan diri kita. Sebab saya kira kalau katakan seminggu sekali kami ni muncul, dan saya kadang-kadang terpaksalah untuk cari kok mana pun tiba-tiba idea datang nak buat rakaman dan serahkan kepada Abang Fazli. Abang Fazli buatlah editing dan kemudian hantar. Dan akhir sekali bila saya hantar pada Abang Fazli duk post di Inspirasiku channel, tiba-tiba dia pusing mic ke saya balik. orang pusing ke saya balik ucapan saya kan. Kita buat yang terbaik. Betul. Dan kita pun tahu bahawa kita duduk di sini untuk menggerakkan GTA ni, kita bukan dapat apa-apa bayaran ke apa Betul. semua, tak. Tapi sebab saya, Haji Hanif dan Abang Fazli, kita sayang negara Betul. ini. Ini rumah saya, ini rumah kita. Kalau ia rosak, habis kita. Kita tak ada tempat lain. Sebab itu, apabila kami ini memberikan penjelasan, ia bukan sahaja untuk anda faham, tetapi anda sebagai instrumen yang penting untuk mengingatkan, menyedarkan rakan-rakan di luar, sahabat handai. Sebab kami tak mampu untuk capai, untuk reach semua orang. Anda yang akan duduk tadi di kedai kopi, di kantin, di masjid surau, dalam grup-grup WhatsApp, grup-grup WhatsApp sekolah, kawan, masjid, taman, untuk ingatkan bahawa yang pertama turun untuk mengundi. Ada kesedaran itu tadi. Dan orang Melayu Islam adalah segmen terbesar dalam negara ini, yang boleh merubah, yang boleh menafikan UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional untuk tidak kembali memerintah. Hari ini masalah yang kita ada, semua orang yang sama. Dia keluar daripada UMNO, dia masuk ke Bersatu, itulah masalah dia. Dan yang Bersatu pula patah balik masuk ke UMNO, itulah orang dia yang masalah. Dan pejuang betul lah. Kalau katakan kami ni, kalau pejuang kita nak, lama dah kita duk kekal dengan Bersatu. Betul. Kurang-kurang tak dapat ni, macam-macam boleh ni. Betul. Ada yang duk sapu sana sini kan. Kita boleh. Betul. Kita duduk di sini bukan dapat apa, menjadi pembangkang. Kira bahasa orang politiknya tak cerdik lah. Kan? Kalau nak fikir untung rugi tu tadi, baik pergi belah sana. Saya ada kawan yang bukan sikit, bukan tua, orang muda, gaji dahsyat, bercakap hebat konon, certification ataupun qualification dahsyat-dahsyat. Tapi apabila sampai kepada tahap untuk menentukan menjadi Melayu yang ada maruah, Melayu yang berprinsip, Melayu yang baik, dia kalah dengan jawatan dan juga dengan bayaran duit. Jadi anda sekarang ini, semua kita ni rakyat Malaysia, orang Melayu, anda adalah raja sekarang. Sebab parti-parti politik sedang tumpu kepada anda nak dapatkan undi itu tadi. Nak dapatkan undi. Jadi pastikan undi itu tidak dapat dijual beli lagi, sebab kita ni, saya tak pasti tarikh akhir untuk digazetkan dan berjalannya undang-undang anti lompat parti itu mungkin dalam sebulan 2 bulan lagi, tertakluk kepada perkenan Agung. Dan kita harap sebelum pilihan raya umum ke-15 ia telah pun berjalan, dan tidak boleh lagi untuk mereka dengan mudah. Sebenarnya undang-undang itu ada loophole saja. Ada ruang untuk dimanipulasi. Sebab tidak ada undang-undang yang dibuat oleh manusia yang sempurna. Akan ada ruang untuk dia ni. Termasuklah kita tengok macam mana manipulasi Najib terhadap hak dia berada di mahkamah kan. Jadi dia guna. Kita tak boleh nak bantah, kita tak boleh nak kata dia tidak berhak, tapi dia gunakan hak itu sehingga kan macam-macam terjadi. Baik. Jadi apabila ada ruang kelemahan itu yang digunakan oleh ahli politik, sekurang-kurangnya kita menyusahkan mereka untuk memanipulasi undang-undang tersebut ataupun hak untuk lompat parti dahulu. Jadi anda, saya, kita semua sedang menuju ke posisi menjadi raja. Yang tak pernah nak turun, tak tunjuk muka akan turun.
Okey, yang tak pernah baring atas lantai akan mula baring atas lantai. Naik basikal. Jadi naik basikal lah, naik apa-apalah kan. Selama ni naik Rolls Royce, okey, naik Range Ferrari, Rover. Range Rover apa semua kan. Sekarang dia akan mulalah. Sebut pun susah. Sebab kita pun boleh bayar MyV kan. Jadi inilah yang sama-sama kita perlu sedarkan. Ya. Dan kita perlu ada satu eagerness untuk bagi peringatan dan kesedaran ini kepada keluarga kita. Ya. Sebab ia akan tanggung, terutama orang muda. Saya bagi ketua pejuang muda. Ini masa depan kita. PRU 15 ni, kalau UMNO Barisan Nasional khususnya balik semula ke Putrajaya dengan majoriti yang selesa, jahanam masa depan saya dan kita semua. Percayalah. Tengok daripada pukul 2 sampai ke pukul 5.30, pukul 6 semalam, kalau anda sebagai seorang rakyat Malaysia yang betul-betul prihatin, yang sayangkan negara, anda akan lihat 1001 kejahatan, 1001 kerosakan yang UMNO cuba dalam beberapa tahun lepas untuk tutup, dia kembali balik. Sebab mereka mula dihukum satu persatu. Dia akan capailah apa sekalipun untuk selamatkan diri. Orang yang kononnya reformis itu tadi pun sudah melacurkan prinsip dia menjadi manusia ataupun peguam ataupun bekas menteri yang paling menghinakan dan paling memalukan semalam. Terima kasih. Sebelum tanya soalan, Ustaz, saya nak tambah sikit. Okey, tambah. Pasal Saya pun nak suruh tambah ni. Undang-undang anti lompat parti. Sebenarnya betul seperti yang Ustaz Abu Hafiz cakap. Undang-undang anti lompat parti yang jika diperkenankan oleh Agong nanti, bukannya menyelesaikan masalah yang kita hadapi selepas Sheraton Move. Sebenarnya Sheraton Move tu boleh berulang walaupun dengan undang-undang anti lompat parti. Sebab menurut peruntukan yang ada dalam undang-undang ini, kalau selepas PRU 15, Tan Sri Muhyiddin Yassin contohnya lah, dia menang. Tak ada nama lain nak sebut. Tak, sebab dia buat Sheraton Move. Saya kena ambil contoh yang cukup mudah Okey. orang nak faham. Ha. Katalah mereka menang. Ya. Dia boleh lompat keluar satu parti daripada gagasan. Dan dia tak hilang kerusi. Itu peruntukan dalam Akta Anti Lompat Parti sekarang. Oh, the whole. Nampak tak? Bagi saya selesaikan. Rakyat tidak diberi jelas benda ni. Bila rakyat tak faham, rakyat ingat, oh kita dah ada anti lompat parti. Sebenarnya apa yang dibuat di parlimen oleh segolongan besar daripada 220 orang adalah mewujudkan satu akta anti lompat parti yang palsu, yang memihak kepada mereka masih melakukan perkara jahat. Malangnya yang baik-baik dalam parlimen tidak berkuasa untuk menentang perkara tersebut. Sebab apa? Sebab rakyat takkan faham. Rakyat ingat bila tak undi akta tersebut, kononnya mereka nak melompat. Tapi pada hakikatnya yang luluskan sebab didraftkan oleh mereka. Mereka sendiri memilih untuk mewujudkan peruntukan tersebut. Berapa kali rakyat minta, para peguam minta supaya draft itu diberikan kepada orang luar. Mereka yang berkepentingan. Lompat parti ini terhadap ahli Dewan Rakyat. Mereka yang draft, mereka yang undi. Sepatutnya kita di luar yang tentukan apakah peruntukan yang ada. Pendek kata, rumusannya betul akta anti lompat parti ada, tapi jangan harap Ia menyelesaikan. Akta tersebut akan membantu rakyat mengelakkan apa yang berlaku seperti Sheraton Move. Mungkin berlaku lepas ni Hilton Move. Saya ingin sebutkan juga sejarahnya adalah ketika mana sebelum pengundian akta lompat parti itu, Menteri Undang-Undang tidak diberikan ruang untuk menjawab keseluruhan pertanyaan yang ditimbulkan semasa perbahasan. Antaranya adalah apa yang ditimbulkan oleh Presiden Parti Pejuang, iaitu Datuk Seri Utama Haji Mukhriz bin Mahathir. Sehingga kan dia bangun, dia kata ada lagi yang belum dijawab, bagilah ruang. Dan tiba-tiba permintaan kedua-dua belah pihak, dan akhir sekali speaker minta kata tak apa, kita terus mengundi. Sedangkan concern itu yang ditimbulkan oleh Parti Pejuang. Benda itu kita yang timbulkan supaya concern itu perlu untuk dijawab dan diperbaiki. Namun oleh kerana ia nak bagi lepas sahaja, maka diteruskan, dan inilah antara ruangnya. Ya, kita tak kata bahawa itu tidak, kalau ketika itu kita tak setuju dengan satu part tu dan kami tidak mengundi, empat tu tidak mengundi, orang akan kata oh rakyat tak faham. Pejuang tak sokong anti lompat parti. Sedangkan yang kita mahu adalah beberapa benda di dalam peruntukan itu diperbaiki, dipinda ataupun digantikan dengan cadangan yang baru. Baik,
saya tidak kata bahawa keseluruhannya teruk. Mm-mm. Idea tu ada. Mm-mm. Tapi ada ruang manipulasi di situ. Jadi Bukan saja ruang, memang tak selesaikan Sheraton Move. Jadi kami bersetuju bahawa akan ada ruang ataupun memang tidak selesaikan Sheraton Move dan memang ia boleh dimanipulasi untuk mengulangi masalah yang sama langkah Sheraton. Tepat sekali. Okey, Maaf daripada moderator ya. faham. Daripada Minta maaf. daripada tadi ustaz ni cakap dia pergi ke UMNO. Dia cukup geram kat UMNO ni. Tak apa ustaz, sabar ustaz. Ujung kita bagi ruang kat ustaz untuk UMNO tu. Haji, Ya, saya. sebelum saya nak pergi khusus, saya juga yang tarik masa ni. Baik. Nak Haji tambah sikit. Apa dia? Haji golongan profesional, ustaz golongan profesional. Kita bercakap di sini meminta rakyat mengubah cara pemikiran, mengubah itu untuk menolak parti-parti korupsi, parti-parti pengkhianat, parti-parti yang punya skandal macam-macam ni. Ya. Tapi saya nak tanya Haji, Ya, saya. bila sidang media pertama, saya berada di situ. Buat pertama kali Tun Dr. Mahathir mengumumkan gerakan tanah air. Ya. Baru umum. Ya. Baru umum. Golongan-golongan profesional juga sudah pun mempunyai pemikiran melontarkan pandangan negatif, terutamanya daripada penganalisa politik. Ya. Profesor, bukan nak kata kat adik kita ni lah, pensyarah. Macam mana tu Haji? Dia orang ni golongan profesional, baru umum dah negatif. Ya. Kat mana dia ambil kira tu Haji? Baik, sebenarnya kan bila datang kepada pandangan, semestinya setiap orang mempunyai pandangan peribadi. Betul? Walaupun dia mungkin profesional, dia disulami dengan pandangan peribadi. Dan di sini kebanyakannya adalah kerana sumber-sumber maklumat tidak lengkap. Kita kena ingat, apabila mereka memberi pandangan yang negatif, ianya adalah akibat daripada rojokan mereka. Kononnya kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa Tun Dr. Mahathir negarawan merupakan Perdana Menteri keempat 22 tahun. Dan di situ pada masa itu kita tidak mempunyai internet. Kita tidak mempunyai Mr. Google. Miss Waze pun tak ada lagi. So maklumat yang lengkap tidak boleh dicari. Dan banyak yang didedahkan ataupun kononnya dinyatakan oleh akhbar-akhbar tempatan disulam seli dengan pembohongan fakta. Walau apa sekalipun saya tidak akan pergi kepada perkara itu dengan lebih dalam. Kita nanti perlukan 5 jam, 6 jam untuk saya huraikan setiap perkara berkaitan dengan memali, selalang, penurunan kuasa raja, pindaan perlembagaan, Saleh Abbas dan sebagainya. Itu semua ada penjelasan forex, BMF dan semuanya ada asas-asas berpandukan pada fakta. Tapi bukan untuk hari ini. Yang saya nak sentuh adalah kerana huraian tu berkaitan GTA adalah untuk memartabatkan ekonomi orang Melayu. Nah, orang Melayu ni untuk fahaman semua orang, mama macam kami dua ni pun di bawah perlembagaan perkara 160 pasal 2 adalah Melayu perlembagaan. Ya, jadi itu saya nak tekankan. Nanti orang tanya apa saya depa cakap saya Melayu. Apa yang sibuk sangat ni? Bila mengikut perlembagaan kami adalah Melayu. Nak tengok dokumen saya boleh datang jawab anytime, no problem. Tapi pada masa So confirm Haji Melayu. Perlembagaan by perlembagaan Melayu. Okay. Pada masa yang sama saya mempunyai darah 100% Gujarat. Iaitu tempat asal Mahatma Gandhi. Okey. Jadi itulah sebabnya pejuang. Walau apa sekalipun, balik kepada persoalan. Apa yang menjadi isu pada mereka adalah kerana Tun mengutarakan pada masa ini 2022 untuk memartabatkan orang Melayu, ekonomi Melayu. Jadi persoalan mereka adalah kenapa sekarang baru nak memartabatkan? Kononnya Tun baru nak memartabatkan sekarang. Kenapa pada tahun 22 tahun jadi Perdana Menteri tidak berjaya? Ini adalah kilaf-kilaf yang perlu diperjelaskan dan perlu difahami bukan oleh rakyat sahaja, oleh para kononnya profesional. Yang patut jujur dan patut ikhlas melihat rentetan peristiwa. Saya ambil contoh. Paling mudah lah. Atau sebenarnya bukan paling mudah, paling rumit. Malaysian Corporatize. Apa dia? Penswastaan dan pengkorporatan Malaysia. Yang ni bau cepat tu. Itu antara soalan yang saya nak tanya Haji. Ya ke? Saya pun ada juga ilmu khasyaf sikit. Bagi saya tambah soalan saya, Haji jalan sekali. Boleh. Okey Haji Boleh. Bila kita sebut gerakan tanah air, okey, satu gerakan baru untuk memartabatkan ekonomi orang Melayu, kesejahteraan orang Melayu dan bla 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 macam-macam. Ada juga yang cakap-cakap belakang ni. Tun 22 tahun dulu kan, awak tak buat. Okey, bila adanya penswastaan, pengkorporatan,
konon yang untuk mengangkat equity orang Melayu ke 30%, kenapa tak berjaya? Pasal sekarang tun juga. Jadi saya nak tanya Haji, apa masalah sebenar itu dan bolehkah GTA mengembalikan keyakinan majoriti orang Melayu? Baik. Apa yang akan berlaku selepas ini? Silakan. Ya. Dua soalan dalam satu. Tapi saya akan jawablah insya-Allah. Dia seperti mana Tak, satu saya pasti kat Ustaz. Seperti mana saya nyatakan tadi, orang akan rujuk kepada perkara itu. Kononnya Tun dah berusaha 22 tahun, tapi gagal. Dia sendiri mengaku gagal. Jadi kenapa sekarang nak dengar cakap dia? Inilah fakta yang rakyat kena tengok. Malaysian Cooperatives yang diwujudkan oleh Tun pada masa itu, saya sendiri bantah. Ya? Wah, Haji bantah. Saya bantah pada masa itu dan saya nyatakan kepada Tun. Tetapi hakikatnya, apa yang diniatkan pada masa itu adalah menaikkan semangat dan cara culture penjawat awam bekerja. Dan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam khidmatan awam, bila diswastakan perkara-perkara yang perlu, adalah untuk membolehkan rakyat-rakyat Malaysia, terutamanya Bumiputera Melayu, yang diberi peluang untuk menaik taraf orang Melayu, memajukan ekonomi supaya equity naik. Itu yang pertama. Tapi pada masa yang sama, adakah mereka melaksanakan perkara itu dengan jujur dan ikhlas? Seperti mana yang diniatkan oleh kerajaan pada masa itu, yang dibimbing oleh Tun. Di situ yang sebenarnya gagal. Tapi bolehkah kita salahkan Tun? Tidak. Sebab Tun sebagai Perdana Menteri, dia akan buat satu projek, satu polisi untuk kebaikan negara. Dan pihak-pihak sarjan, major dan yakni menteri-menteri dan penjawat awam sepatutnya laksanakan dengan niat yang baik. Dan mereka yang pilih sepatutnya melaksanakan amanah. Apa maksud saya? Kita dengar pada masa itu ahli-ahli korporat seperti Tun Daim Zainuddin. Kita dengar Tajuddin Ramli. Kita dengar pasal Syed Mokhtar Al-Bukhari, whatever the name is. Dan beberapa tokoh yang kita tahu, yang kita tahu mereka telah pun memperolehi peluang dan berjaya. Tapi di manakah sumbangan mereka kepada rakyat-rakyat orang Melayu yang lain untuk menaikkan equity? Saya nak tanya benda ni pada hari ini. Adakah ini salah kerajaan Tun? Tidak. Ini adalah salah, adakah mereka jujur selain daripada memperoleh kekayaan mereka, adakah sebahagian itu dibuat untuk wujudkan tabung-tabung amanah, membawa rakyat-rakyat miskin untuk diberi peluang perniagaan, diberi peluang modal dan menaikkan taraf mereka? Adakah atau tidak, saya nak mereka jawab. Cuba kita ambil contoh Tata Industries di India. Ditubuhkan pada tahun 1868 sebelum merdeka. Dan sekarang ini Tata Industries mempunyai nilai keuangan kemasukan dana setiap tahun tidak kurang daripada $124 bilion. Nilai. Bagi saya habis ini sebab ini kena dipaham apa maksud saya. Di mana mereka sebenarnya GDP tahunan 2018, 4% daripada GDP India adalah Tata. Dan dia membayar cukai tahunan 2018 2.2% cukai yang dikutip oleh dan LHDN India daripada Tata. Dan mereka mempunyai tabung-tabung amanah yang memegang saham dalam Tata. 66% daripada syarikat-syarikat Tata dimiliki oleh tabung-tabung amanah, bukan oleh keluarga Tata. Macam mana mereka boleh buat macam tu? Sebab mereka mengongsi ekonomi. Mereka membawa masuk orang-orang miskin, orang-orang bawah, pekerja-pekerja mereka, staf-staf mereka. Diberikan kedudukan sebagai pemegang saham. Dan ada daripada mereka dilantik sebagai pengarah-pengarah dalam syarikat-syarikat subsidiary Tata Industries. Di mana sekarang ini kalau semak lah, bukannya JRD Tata, bukannya Dorabji Tata, bukannya Ratan Tata yang menerajui syarikat tersebut adalah seorang Chandrasekaran. Bukannya keluarga Tata. Tapi di manakah perkara itu? Di Malaysia. Sejak tahun 80-an. Di manakah adanya syarikat-syarikat sama ada Daim Zainuddin, Tajuddin Ramli. Saya nak sebut nama ni sebab kita kena berani tegur. Kita kena berani cakap. Benda yang salah bukan salah kerajaan sahaja. Salah ahli korporat yang diberi peluang oleh kerajaan tapi tidak melaksanakan dengan betul. Ada antara mereka telah pun membelanjakan kekayaan mereka dengan cara yang salah. Di sini bagi saya, para profesional dalam GTA perlu menggalas tanggungjawab. Di mana mereka kena keluarkan
cara, proses, prosedur yang boleh menaikkan taraf orang-orang miskin, terutamanya orang miskin. Memang kalau ikut dari segi fakta dan perangkaan adalah orang miskin Melayu. Semasa saya berada di Perda, diberi tanggungjawab sebagai pengurusi Perda untuk tempoh 13 bulan. Perangkaan tahun 2018 menunjukkan orang-orang miskin luar bandar 88.9% adalah Melayu. 80. Yes, 88.9% 2018. 0.6% orang Cina. Di luar bandar Pulau Pinang. 1% India dan 0.5% bangsa lain. Jadi dari segi perangkaan tidak boleh dinafikan yang miskin adalah orang Melayu. Tapi populasi tertinggi di negara kita adalah orang Melayu. Lebih daripada 65%. Jadi soalan diajukan adalah bagaimanakah orang Melayu yang populasi tertinggi masih ketinggalan? Kenapakah kerajaan dulu gagal? Saya rasa soalan kembali kepada orang-orang yang telah berjaya diberi peluang, kenapakah mereka gagal mengagihkan kekayaan, memberi peluang kepada orang-orang di luar bandar? Itu pun perlu dijawab. Ya, kerajaan pun telah silap dari masa ke semasa. Ada yang silap. Tapi silap tak bermaksud mereka gagal. Silap bermaksud perlu berubah. Dan di sini mentaliti orang Melayu kena berubah. Tidak patut lagi menganggap sebagai rakyat asal tanah ni maka boleh duduk senang lenang dan mengharapkan kerajaan membantu. Kena sama membanting tulang bila diberi peluang untuk menaikkan taraf ekonomi. Ini bukan soal menjadi kaya raya bilioner. Ini soal sampai satu tahap di mana equity Melayu boleh sampai 30%. Dan bila perkara 30% dan ke atas. Dan bila perkara itu berlaku, semestinya orang bukan Melayu pun tidak akan ditindas. Melayu menurut definisinya 99.99% mesti Melayu, mesti Islam. Lihat dalam perlembagaan. Kalau anda bukan Islam, anda bukan Melayu. Maka sebagai orang Islam, dan di sini mungkin Ustaz boleh tambah nanti, sebagai orang Islam kita perlu berlaku adil kepada semua. Tapi di tahap ini kita tak berlaku adil kepada orang Melayu sendiri. So apa yang diwar-warkan, apa yang dihajatkan, dihasratkan oleh GTA adalah untuk menaikkan ekonomi Melayu sampai satu tahap yang ada martabat. Di mana tidak perlu lagi untuk dibantu sampai ke tahap sebelum ini, yang mana dibantu tapi disalahgunakan oleh orang tersebut. Dan apabila sampai tahap itu, semestinya lah orang bukan Melayu akan nampak keindahan mereka untuk berniaga, untuk memperkayakan diri mereka. Dan pada masa yang sama, dalam mengejar equity ekonomi ini, tidak bermaksud hak-hak orang Melayu, bukan Melayu akan dizalimi. Tidak. Tidak ada harta mereka akan diswastakan. Tidak ada aset mereka akan diambil. Tidak. Itu bukan cara Islam. Itu bukan cara adat Melayu. So, di sini, apa yang dibawa oleh GTA sebenarnya adalah untuk memperbaiki apa yang silap dilakukan pada masa itu. Dan pada masa yang sama, mencari jalan-jalan lain melalui bantuan pakar-pakar untuk membawa naik martabat orang Melayu supaya kemudiannya kita boleh bawa negara kita ke arah pembangunan, a developed nation. Dan semua di dalam negara kita, tak kira lah pada masa itu Melayunya, bukan Melayunya, akan berbangga menjadi rakyat Malaysia yang seadil-adil sesaksama sekarang ini. Yang keduanya, kalau saya boleh sentuh, macam-macam lagi GTA akan bawa. Tapi kalau GTA nak berjaya bawa benda ni, kenalah diberi peluang. Kalau tuan-tuan nak dengar sahaja, tapi tidak ingin beri peluang, tak ada gunanya. Sebab idea ni akan diciliuk oleh pihak-pihak yang jahat dan akan digunakan dengan cara yang salah. Saya bagi satu contoh. Baru-baru ni saya telah menulis perkara itu dan tidak salah untuk dikongsikan di sini. Perkara ini juga saya mengalami dan saya mengambil pengajaran dan idea ni semasa saya menjadi pengurusi Perda. Di mana banyak masalah kita, orang-orang miskin di luar bandar iaitu orang Melayu, adalah tidak mempunyai peluang untuk memperolehi perumahan. Tidak ada pemilikan perumahan. Masalah kita selama ini adalah kita cuba nak cari jalan dalam sistem yang sama. Di mana kita gunakan sistem keuangan yang ada. Buatlah permohonan, pergi kat bank,
Mana ada bank nak bagi kepada orang miskin kayuh lancar, kayuh beca kat Penang, tak ada apa nama ni. Rumah kerajaan pun tak dapat. Yang mana tak ada pendapatan tepat, tidak ada sijil, tidak ada bank account, siapa nak bagi? Tapi ada cara sebenarnya. Ada cara di mana dalam penelitian saya, Perda contohnya di mana saya berada, pihak pengurusan Perda cukup efisien. Pihak pekerja, pegawainya cukup efisien. Mereka mempunyai program-program untuk membantu luar bandar, seperti ibu-ibu tunggal, usahawan-usahawan kecil, orang-orang miskin. Banyak program mereka berikan dana-dana untuk mulakan kerja, untuk membaiki hidup. Dan untuk tujuan ini, mereka boleh sampai ke ceruk-ceruk, ke gua-gua, ke lubang-lubang, denai-denai untuk mencari orang-orang yang layak. Jadi mereka mempunyai akses kepada orang luar bandar yang miskin secara terus. Apa poin yang saya nak bawa? Apabila you nak buat perumahan untuk orang miskin luar bandar, tak perlu pakai bank. Bagi lesen untuk keluarkan dana kepada agensi persekutuan di negeri-negeri masing-masing. Contohnya Perda, Kejora, Kesedar dan sebagainya. Beri lesen yang sah dengan pantauan-pantauan bank negara supaya tidak disalahgunakan oleh agensi tersebut. Dan dana itu akan diberi sama ada untuk kemudahan pembelian rumah ataupun penyewaan dan pembelian rumah daripada orang-orang miskin. Dan bayaran balik mereka, contohnya RM50-nya atau RM100 atau RM250, tak perlu risau sebab pegawai-pegawai, pekerja-pekerja Perda tahu di mana mereka berada. Dan mereka boleh pantau kalau ekonomi mereka naik sampai ke tahap M40, maka mereka boleh dikeluarkan daripada skim tersebut. Di sini, inilah caranya di mana perumahan boleh dibuat dan pembelian perumahan atau perolehan kemudahan perumahan boleh dibuat. Cara-cara lanjut, bagaimana perundangannya, regulasinya tidak akan dikongsi di sini sebab akan dicuri oleh yang jahat, yang merompak, yang mengkhianat dan sebagainya. So ini ada disimpan dalam buku kerja, insya-Allah akan dikongsi dengan GTA. Ini baru satu contoh. Saya yakin pemuda-pemuda kita yang dalam GTA akan mempunyai banyak lagi cara macam mana nak tambahkan atau kurangkan sistem pengangguran contohnya. Kerja-kerja yang lebih bermanfaat atau lebih berkeyakinan kepada pemuda-pemuda di zaman sekarang. All this is there, tapi kena dapat keyakinan rakyat untuk memberi peluang. Di sini juga bila awak pergi ke peti undi, awak tahu dah pun yang merompak tidak boleh diperbaiki sebab ahli-ahli bawah yang baik tak berani nak buang pemimpin-pemimpin yang salah. Yang pengkhianat akan terus mengkhianati. Sampai yang pengkhianat telah dikhianati oleh orang lain sendiri. Padan muka. Tapi itu untuk masalah mereka. Adakah kita nak mengulangi perkara yang sama? Nak memilih mereka? Yang lain pula yang mempunyai skandal-skandal dan sebagainya. Mereka gila kuasa. Tak habis-habis nak duduk di tepi sebagai Perdana Menteri. Adakah nak memberi peluang kepada mereka dan mewujudkan masalah yang sama? Ataupun tidakkah anda nak berubah? Apa masalahnya? Dia tak pernah, GTA tak pernah wujud. Macam mana nak wujud? Macam nak sokong GTA sebelum ni? Tapi kalau GTA dah wujud sekarang ni, apa masalah nak bagi peluang kepada GTA untuk berubah apa yang mereka nak ubah? Dan kalau GTA tidak berjaya ubah dengan bantuan 4 parti ni dan bantuan NGO dan para profesional serta agamawan dan yang lain yang akan masuk campur dalam urusan GTA ini, kalau dia orang tak dapat ubah, buang je lah lepas 5 tahun. Apa yang anda nak rugi daripada anda beri kepada UMNO yang akan curi duit anda pergi ke poket sendiri? Sekurang-kurangnya duit tidak akan pergi ke poket GTA langsung. Jadi di sini bagi saya kena ada keberanian. Macam mana GTA nak tunjuk keberanian, memberi wadah baru, peluang baru, platform baru untuk anda memilih. Macam tu juga anda kena ada keberanian untuk memberi peluang kepada perkara yang baru. Jangan nak buat perkara yang sama balik. There's a famous saying, you keep on doing the wrong thing, don't expect any change. Buat benda yang sama macam nak ada perubahan. So di sini saya harap saya telah menjawab apakah dia isu yang para profesional sekarang dan orang di luar serta orang politik seperti yang disentuh oleh Ustaz tadi, Anwar Ibrahim, mengatakan kononnya GTA tidak boleh berjaya sebab dibawa juga oleh negarawan Tun Dr. Mahathir. Sebenarnya apa yang berlaku sebelum ini, jangan 100% maupun 60% serta 50% disalahkan Tun.
Saya dah huraikan apa yang perlu dari sudut ekonomi, dari sudut salah para korporat yang diberi peluang, yang menjadi keparat. Saya minta maaf, saya kena nyatakan. Dan kalau mereka tak puas hati, mereka boleh ambil tindakan yang perlu. Boleh kita debat di luar. Buktikan di manakah dia salah seorang usahawan Malaysia tempoh 50 tahun yang lalu yang diberi peluang di bawah DEB dan Malaysia Corporatise membuka ruang kepada orang Melayu seperti mana Tata buat di India. Ya, saya ambil contoh India sebab 1.3 bilion rakyat. Kita 30 juta rakyat. Pun tak ada orang boleh berani buat. Itulah dia perbezaan. InsyaAllah yang GTA akan bawa. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji ada sentuh tentang bukan salah tone 100%. Jadi pada Anwar Ibrahim, jaga sikit mulut tu. Jangan duk apa sikit lempak kat tone. Tuan Haji menyentuh tentang korporat. Abang nak tanya Ustaz pula. Bila Tuan Haji sentuh pasal ahli-ahli, tycoon, korporat ataupun keparat yang ditambah akhir tadi ayat tu, saya suka keparat tu. Selain daripada itu, equity orang Melayu terus jatuh. Selain daripada korporat ini, salah apa lagi orang Melayu ni Ustaz? Macam mana GTA nak mengatasinya Ustaz? Pertama, GTA ada NGO dan orang perseorangan. Semua kena faham bahawa GTA tidak hanya parti politik. Dia ada NGO, bahkan keahlian itu boleh datang secara peribadi. Kerana kita ada ahli profesional yang bukan NGO pun. Dia datang secara kapasiti peribadi dan dia hadir dan menjadi AJK pusat sebagai kapasiti profesional. Itu ada. Bahkan NGO sebagai aktivis alam sekitar pun ada untuk melawan. Baik. Dan ini yang penting supaya kewujudan parti-parti politik yang mempunyai kepentingan politik itu diseimbangkan dengan kewujudan NGO. Dan NGO ini boleh untuk menentang sebarang polisi dan juga keputusan yang mungkin menyanggahi aspirasi yang rakyat mahukan daripada GTA. Sebab itu kita berani meletakkan NGO dan orang perseorangan di situ. Dan mereka berada pada kapasiti yang sama dengan wakil-wakil parti politik yang lain. Bukan dilayan seperti paria seperti yang disebutkan oleh Haji sebentar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada masalah tentang orang-orang politik yang tidak ada political will. Dan ketika itu, anda nak katakan adakah Tun Dr. Mahathir tidak langsung salah pun tak betul, ataupun semua salah dia pun tak betul. Dan kalau kita nak sebutkan tentang kritikan yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu, bukan setahun ataupun bukan 2 tahun beliau berada bersama dalam kabinet yang sama. Bukankah kita percaya bahawa perlunya ada collective responsibility? Seperti mana disalahkan kepada Tun dalam 22 bulan. Datin Seri Wan Azizah juga adalah timbalan Perdana Menteri ketika itu. Jadi untuk membakul sampahkan semua terhadap satu watak tidak adil. Kalau begitu, kalau katakan sepanjang keputusan yang dibuat oleh Tun dalam 22 tahun, mungkinlah Datuk Seri Anwar menyertai kabinet itu mungkin dalam jangka masa 5 ke 10 tahun sekebelakang itu perlulah untuk dipersalahkan bersama. Maka itulah defend yang kalau nak katakan saya untuk berikan ketika ini. Sebab saya hampir tak ada secara terbuka memberikan komentar, tapi komentar itu diberikan secara akademik. Saya juga ingin menjawab secara akademik dengan rasa penuh hormat. Itu yang pertama. Kedua, apabila masalah itu adalah kerajaan tidak ada political will, kemudian kita lihat ada korporat, ahli-ahli korporat yang tidak juga berjiwa besar untuk berkongsi kekayaan dengan yang lain, kita juga ada struktur-struktur keagamaan yang tidak terbuka dan transparan. Semua di kalangan kita boleh buka web pusat-pusat zakat di seluruh Malaysia. Hampir untuk wilayah dalam Selangor ini sahaja, iaitu Selangor dan wilayah persekutuan, melebihi hampir 2 bilion kutipan zakat. Kutipan zakat kita hampir 2 bilion. Untuk negeri Selangor dan juga dan juga wilayah sahaja. 700 juta, 800 juta, bermaksud 1.4, 1.6, which is menghampiri kepada 2 bilion. 2 bilion itu adalah belanja pengurusan kerajaan negeri Selangor tahun 2022. Belanjawan kerajaan negeri Selangor adalah sekitar 2.4 bilion. Okey. Dan itu adalah mengurus orang Islam dan bukan Islam. Okey.
Tetapi 2 bilion kita di negeri Selangor dan wilayah persekutuan hanya fokus kepada 8 asnaf sahaja. Tapi kenapa kita tidak lebih baik? Tepat sekali. Kenapa? Cuba itu hanya untuk 2 wilayah saja ya. Yes. Kita pergi daripada Johor, kita pergi ke Melaka, kita pergi ke Negeri Sembilan, kita pergi ke Perak, kita pergi ke Kedah, Jangan kita pergi ke Penang. Pulau Pinang, kita pergi ke Perlis, kita pergi ke Sarawak dan Sabah. Bayangkan. Saya kira kalau kumpulkan yang lain itu mungkin boleh capai 4 hingga 5 bilion setahun. Ini kutipan buta-buta ya. Yes. Kutipan ini tidak dicukai ya. Okey. Kemana ia pergi? Kenapa tidak ada orang nak perdebatkan? Semua perlu untuk tanya. Ini Ustaz, duit saya kan? nak menyampuk sikit, tapi saya nak tanya untuk pemahaman agama saya. Bukankah zakat ni dimaksudkan untuk dibelanjakan pada haul tersebut, yakni pada tahun itu? Dan kalau tidak dibelanjakan untuk perkara yang betul, Tuan Asnaf, apa jatuh hukumnya? Pertama, perbelanjaan itu sekarang ini dia ada satu ijtihad yang baru. Yes. Okey, kita boleh faham. Dia ada pengurusan secara makro dan secara mikro. Tetapi asas umum dia, Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih ketika menulis adalah apabila zakat diberikan mengeluarkan orang miskin daripada daerah kemiskinan dia. Yes. Itu maksud dia. Baik. Kalau kita bagi dia bantuan, bagus. Tapi consequences dia adalah dia membina jiwa pengemis dalam orang miskin. Satu bulan you bagi dia 300, 400, dia tunggu hujung bulan dan dia tunggu lagi dan ia tidak mengeluarkan. Dan tidak mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Dan ada program, saya tak nafikan ada program-program yang bagus. Saya nak minta kepada semua daripada kita mulakan membaca laporan keuangan pusat zakat ataupun contoh di wilayah adalah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Yes. Boleh diakses dan baca satu persatu, baca lembaga zakat Selangor, pusat zakat Selangor, pungutan zakat Selangor, baca Baitul Mal. Di wilayah dahulu saya minta supaya pusat zakat dia dan juga Baitul Mal digabungkan. Di wilayah ni dia lain macam. Yang kutip orang lain, yang pergi distribute orang lain. Dua badan berbeza. Sedangkan kalau saya nak bagi kepada pusat zakat wilayah persekutuan, saya kena yakin bahawa orang yang saya bagi adalah orang yang boleh bagi komitmen bahawa dia akan distribute secara baik. Tapi orang yang terima tu dia kata jangan tanya saya sebab yang akan buat adalah Baitul Mal. Orang lain pula. Orang lain. Jadi macam mana saya yang terima, saya tak boleh committed untuk menjanjikan kepada awak bahawa ini akan diagihkan secara baik. Yes. Saya minta pada semua mula membaca dan anda akan lihat bagaimana distribution itu akan berlaku banyak persoalan. Percayalah dia akan banyak persoalan. Dan di YouTube saya kira saya punya khutbah Jumaat saya ada banyak, saya ingat ada 2 hingga 3 siri khutbah Jumaat saya menyentuh tentang hal ini. Zakat. Tentang hal zakat. Dan ia menjadi satu isu yang sangat sensitif kerana akan berkaitan dengan istana. Sebab agama di bawah istana. I don't care. Pertama, sebab ini bukan duit istana, ini duit Tuhan. We should not care. We should not care. We shouldn't care. Dan I do not care myself. Sebab akhir sekali anda dan saya dan istana tu akan mati dan akan bertemu dengan Tuhan Azza wa Jalla dan ditanyakan tentang duit ini. Bayangkan ada malam ini ketika hujan, ada orang Muslim, ada orang Melayu yang sedang cari tempat untuk tidak basah. Bukan dia sahaja dan juga anak-anak dia. Kenapa sistem kita gagal? Dan kita bercakap tentang equity Haji. Yes. Tentang kekayaan. Tetapi ada orang Melayu dan Islam yang di tengah-tengah bandar yang kita katakan 65 tahun kita merdeka ini tidak berfikir tentang menambah kereta, tidak berfikir tentang menambah kekayaan, tetapi untuk memenuhi basic need, keperluan asas, pakai, tempat tidur, nak besok kerja, kita tak ada. Dan ini juga satu cabaran untuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Marah tak marah, hampa boleh baca lah kan. Hampa siap satu menara baru tau. Semua boleh pergi ke kampung baru. Di kampung baru akan ada satu menara tertinggi. Dia bentuk tirus. Dan di situ ada lambang Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okey, hebat dan dahsyat. Di Selangor beberapa tahun lalu ada menara baru Majlis Agama Islam Selangor.
Dan bayangkan, Penang tak ada lagi kot. itu hebatnya dia. Tetapi bagaimana, minta maaf perkataan ini mungkin sikap, betapa bangsatnya Melayu dan Islam terpaksa mengemis kita. Marah pada penjawab awam yang gagal, itu satu hal, saya setuju. Tetapi inilah yang kadang-kadang yang orang kata, oh, GTA ni resis lah pergi serang. No. Kami sedang mengkritik Majlis Agama Islam dan Pusat Zakat. Yang mana orang lain mungkin tak ada. Dan kebanyakan politician takkan berani. Sebab benda ini akan contohnya, ni, saya orang agama. Saya orang agama. Dan kita akan sebut benda ni. Dan ini duit bukan sedikit. Bagaimana kadang-kadang untuk pergi pecah bilik, pecah hotel. Hotel pun tengok juga bajet hotel. Kalau pergi Mandarin Oriental takkan berani je. Kalau pergi Hilton dia takkan berani. Berani pergi masuk. Silap jumpa bangsawan dan juga orang politik kan. Bayangkan masuk untuk pergi dapat call bahawa ada orang pergi berkedudukan di hotel sekian-sekian. Tak sampai setengah jam. Mungkin boleh pecah. Ada beberapa kes yang dilaporkan. Dia duduk dengan mak dia. Dia duduk dengan mak dia pun hampa pecah. Macam-macam. Dan bayangkan kalau ada wanita yang dipukul oleh suami. Ataupun ditinggalkan oleh suami, tak diberikan nafkah, yang tak makan, yang dilaporkan bahawa tak dapat untuk beli susu untuk anak. Isi borang dulu. Ada kawan saya beberapa minggu lalu yang ingin bernikah. Okey. Sampai proses birokrasi tu, sampai dia boleh mengaku kat saya, alhamdulillah dia selesai nikah dah. Seorang dah belum lagi, bulan 12, seorang lagi kata, Ustaz, saya boleh concludekan bahawa nak berzina lebih mudah daripada nak menikah. Bayangkan, ada sebagian kata nak pergi daftar tu kalau di luar karya minta mesti 3 bulan. Kalau 2 bulan tak boleh. Betul. Kan? Setuju. 3 bulan. Betul. Masuk pengalaman banyak. Dah 2 atau 3 kot. Okay. Di Pulau Pinang pun sama macam tu. Okey, tu. Macam mana buat tahu? Bayangkan kalau tiba-tiba dia jumpa dengan satu orang dan kemudian dia ada kemampuan keuangan, dia ada kemampuan diri apa semua, kata, okey, kita nikah jom. Kita nikah jom. Okey, dia nak halalkan benda. Pi kat pejabat agama, oh, ini kena 3 bulan. Kalau tak boleh. Bayangkan kalau tak sama. Sebab tu ada antara kaedah hukum yang menyatakan ada orang yang wajib dah kahwin. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tahan. Dan dia nak salurkan nafsu dia itu, nafsu seksualnya itu pada benda yang halal. Katakan dalam masa, kalau katakan seminggu, minggu depan kita nikah. Pergi jabat agama kata tak boleh. Saya pun tak faham kenapa benda, kalau memang dia telah pun cukup semua benda, tiba-tiba oleh kerana mesti 3 bulan. Yang 2 bulan, sebulan pun kita tak. Dan inilah yang menyebabkan kitanya digelak ketawakan. Dan itulah juga yang menjadikan yang ni nak si politik pula kan. 2-3 hari ni tengok ustaz dan ustazah dok pergi pertahankan orang-orang korup dan penjenayah. Betul. Dan inilah pemikiran yang sebenarnya GTA boleh untuk bahasa Indonesia kita mendobrak dia, untuk memecahkan dia. Dan inilah ruang untuk anak muda yang anda terkena dengan sistem ini, jangan berdiam diri. Oh, dulu memang pengalaman saya ustaz, dulu 10 tahun lepas saya nikah macam tu, kena 5 tahun lepas. No, anda jangan fikir 5 tahun lepas atau 10 tahun lepas anda kena fikir untuk orang yang akan datang. Datang ke depan dan kita berbincang dan kita lawan dan memperbetulkan sistem yang rosak ini. Orang melawan sistem, melawan pengurusan agama bukan lawan agama. Saya ingin tegaskan pada semua. Melawan pengurusan agama, melawan sistem yang dibuat oleh orang agama, itu bukan melawan agama. Allah suruh mudahkan. Dan sistem kita yang menyusahkan. Ya, ada birokrasi yang diperlukan. Kita boleh faham. Tapi sehingga merugikan agama, yang ini kita perlu lawan. Dan hampir tidak ada ahli politik dan tidak ada parti politik yang berani untuk lawan dan menyebutkan benda ini, kerana itu merugikan. Dan ini kita cuba. Bila semua daripada kita bercakap, berada dalam gerakan. Sebab kalau katakan NGO itu bukan NGO agama, gerakan itu bukan gerakan Melayu Islam, orang kata, oh, yang ni cubaan untuk liberal, untuk hancurkan ataupun mengkritik orang agama. No, sekarang kami datang di dalam gerakan Melayu Islam untuk merubah pengurusan dan mentaliti orang Islam dan Melayu dan pengurusan ustaz-ustazah ni. Jangan ingat dia tak dapat gaji. Dia dapat gaji. Okey, pengurusan zakat tukar kereta setiap tahun. Okey, tukar bini setiap tahun. Yang ni kan. Tukar bini ataupun tambah bini setiap tahun. Tiba-tiba anak orang muda nak kahwin punya susah. Dan kemudian mereka tu nak makan
borang ini 1, borang itu 2, borang ini 3. Betul ada penambahbaikan, tetapi penambahbaikan itu tidak mencukupi dan kita perlukan lebih baik daripada itu. Sebab itu kritikan ini hadir. Kerana itu duit Tuhan, duit agama, dan anda dapat gaji. Anda bukan buat kerja tu kosong-kosong ataupun free of charge, pro bono. No. Kalau awak buat pro bono, I don't have any right to criticize you. But when you are receiving monthly salary, pertama dapat daripada kerajaan ataupun dapat daripada duit zakat. Dan jangan kata kami tak boleh nak kritik sebab anda menggunakan dana awam dan harta awam. Anda bersedia untuk dikritik. Okey. Zakat pula. Dia dah lah dapat gaji daripada zakat lepas ni. Tapi duit zakat tak belanja bagi habis ikut hukumnya. Sampai menindas rakyat biasa. Orang Malaysia Ya. semua dengar hari ni, kenapa kami seminggu sekali ya. Tapi ini minggu keempat hujung bulan setiap hari Ahad. Kenapa 3 siaran kami, minggu pertama, kedua dan ketiga, jumlah tontonan penonton di YouTube, TikTok dan Facebook mencecah 1.2 juta. Inilah sebabnya. Kerana selepas ini, saya pun tak berani nak bercakap macam mana Ustaz kata tadi. Hal zakat, komentar-komentar di sini semua mengucapkan syabas kepada Ustaz. Kerana hal zakat berbilion-bilion ke mana perginya. Dan saya bersetuju dengan Ustaz. Pemimpin politik tak berani nak cakap pasal melibatkan istana. Dan saya percaya insya-Allah kalau boleh bersetujunya kedua-dua, satu pakar perundangan ada sini supaya check and balance itu berlaku. Dengan kupasan tentang zakat kita bawa minggu depan kot, satu topik zakat ini. Tak silap abang di Perlis pun beratus juta kot collection. Negeri kecil paling kecil di Malaysia pun ratusan juta collection zakat. Okey Tuan Haji, kita tinggalkan dulu zakat pada hampa semua sabar. Kita pergi satu topik yang lain. Masa pun tak ada. Apa pun kita nak ucapkan kepada Izlan Yusof yang menonton rancangan ini. Terima kasih kepada Datuk Seri Datuk Seri Izlan Yusof ke? Saya tak pasti sebab Datuk Seri, Datuk Tan Sri semua ni saya tak ikut. Pelakon yang cukup terkenal dan juga sekarang ini bersama dengan Gerakan Tanah Air. Kalau pada Datuk Seri kalau nak hadir ke sini mestilah berkata benar walaupun pahit. Straightforward. Okey. Haji? Ya, saya. Kita tinggalkan dulu GTA kot. Semua dah faham. Baik. Okey, saya nak pi pula kepada yang ramai duk ternanti-nanti. Pasal kalau Tuan Haji tak gasak, tak hentam, mereka tak syok. Begitu juga Ustaz dah hentam dah sikit dah pasal zakat. Tak apa, kita simpan pi next punya tajuk khusus. Keparat tu dah hentam dah. Dah hentam. Ini ceritanya pasal parti keramat orang Melayu. Baik. Bukan parti keparat Parti keramat orang Melayu, UMNO. UMNO baru-baru ini mengadakan taklimat presiden. Bunyinya taklimat presiden. Baik. Hampir 3,000 perwakilan berlungguk ke PWTC. Persoalannya di situ yang berucapnya Syafiq Abdullah, Betul. Azalina Osman, Betul. Mama Rosmah pun bercakap. Betul. Anak sulung Najib, anak perempuan Najib. Baik. Package lah senang cerita. Ada juga Zaid Ibrahim. Zaid Ibrahim. Ahmad Maslan dan Zaid Hamidi. Jadi saya nak sentuh dua perkara. Boleh. Dan begitu juga marhain di luar sana nak tahu tentang layak, betul atau salah Syafiq Abdullah. Biar peguam jawab untuk peguam. Azalina Osman, biar Ustaz duk taram daripada tadi bagi Ustaz jawab macam tu. Jadi saya nak pergi ke Haji dulu. Syafiq Abdullah itu ramai yang mempersoalkan. Betul ke, perlu ke, boleh ke? Sedangkan itu perkara-perkara yang daripada mahkamah dia bawa keluar. Baik. Silakan Haji. Baik, sebelum saya nak menjawab soalan-soalan, saya nak cuma maklumkan untuk ringkaskan jawapan saya. Sebelah petang tadi ada dua pihak akhbar yang telah menghubungi saya berkaitan perkara ini. So, isu secara khusus berhubung dengan Syafiq Abdullah boleh dibaca nanti insya-Allah jika dilaporkan oleh pihak Sinar Harian. Dan Azalina Osman Said
boleh dibaca berita harian. Esoklah saya percaya kalau dinyatakan. Dan secara ringkas, sebab masa pun tidak mengizinkan 10.30, jadi ada lagi maksimum setengah jam. Okey. 2 jam tu. Baik, Syafiee Abdullah, pertama sekali secara objektif maknanya berpandukan pada konsep perundangan dan kehakiman. Tidak salah untuk Syafiee Abdullah hadir di sana dan memberi penjelasan di hadapan wakil-wakil UMNO atas jemputan UMNO. Kenapa tak salah? Nombor satu, sebab Rosmah Mansur dan anak dia juga ada di situ, iaitu Rosmah Mansur isteri Najib Razak, anak Guam. Syafiee ada di situ. Maksudnya telah diberi kebenaran oleh Najib Razak memberi penjelasan bagi pihak Najib Razak. So dia tak salah. Keduanya, macam mana saya dan peguam lain serta ahli politik lain memberi komentar-komentar kami. Saya telah berikan komen saya sejak 4 Julai 2018 sampai sekarang. Tidak salah. Kami memberi komen berkaitan dengan perkembangan. So, secara khusus Syafiee Abdullah hadir memberi penjelasannya, itu tidak salah dari segi etika. Okey. Persoalan lanjutan adalah apa yang diungkapkan dan dijelaskan atau konon yang dijelaskan oleh Syafiee Abdullah, adakah itu berbaur menghina mahkamah? Itu soalan berbeza. Now, saya juga telah mendengar sebahagian daripada kenyataannya semasa itu. Kebanyakan apa yang dinyatakan adalah rentetan peristiwa dari perspektif Najib Razak, yang cuba untuk mengatakan bahawa terdapat ketidakadilan dalam perbicaraan tersebut. Now, rentetan peristiwa adalah perspektif dia. Apabila diungkapkan ketidakadilan dengan nada untuk meminta orang tidak menghormati keputusan mahkamah atau menyoal keputusan mahkamah atau menaikkan kemarahan ke atas keputusan mahkamah dan sistem kehakiman, maka itu boleh dikatakan bersempadankan menghina mahkamah. So, proses dia macam mana? Sekiranya ada mana-mana ayat yang didengar oleh mana-mana pihak yang mereka percaya adalah menghina mahkamah, maka dia wajib atau wajar pergi balai polis buat laporan. Okey. Bahagian mana, ungkapan mana. Tapi laporan itu bukan untuk polis siasat. Menghina mahkamah ni bukan untuk polis siasat. Menghina mahkamah ni adalah terus perlu dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Sebab yang kononnya dihina, jika dihina, adalah keputusan Mahkamah Persekutuan. Jangan kita lupa kes Malaysia kini. Malaysia kini pernah dibawa terus ke Mahkamah Persekutuan sebab dikatakan mencabar beberapa ungkapan daripada Ketua Hakim Negara berkaitan kes lain. Now, laporan polis dibuat, dimajukan kepada pendakwa raya, dan pendakwa raya lah yang perlu membuat permohonan penghinaan mahkamah di Mahkamah Persekutuan. Itu satu cara. Jika ada penghinaan mahkamah. Saya tak bermaksud mengatakan setiap ayat adalah penghinaan mahkamah. Itu untuk diteliti oleh pihak pendakwa raya sebelum permohonan dibuat. Yang keduanya, laporan polis itu juga boleh mencetuskan dan wajar mencetuskan siasatan. Tentang apa? Sama ada yang menghasut kemarahan rakyat kepada sistem kehakiman negara. Sekiranya bukti-bukti dan asas-asas menunjukkan bahawa ada niat untuk mencetuskan kemarahan kepada sistem kehakiman, maka pihak polis yang membuat siasatan boleh kemudian yang memajukan kertas siasatan kepada pejabat yang sama, pejabat peguam negara, untuk mengambil tindakan perundangan sama ada di bawah kanun keseksaan ataupun akta hasutan. Sebab mana-mana pihak yang cuba nak menaikkan kemarahan kepada sistem keadilan boleh diambil tindakan perundangan jenayah. So ada dua perkara di sini, nampak tak? Bukan soal Syafiee sahaja. Soalnya Zaid Ibrahimnya, Azalina Osman Saidnya, apa namanya, Ahmad bin Maslannya, Zaid Hamidi. Boleh jika nak buat laporan. Kalau anda berani nak mengatakan di luar bahawa kononnya mereka patut tak berucap, maka anda patut berani buat laporan jika anda rasa dia menghina. Tapi pada masa yang sama, kalau apa yang saya pernah cakap sejak 4 hari bulan Julai 2018 sampai hari ini atau masa depan, jika ianya menghina mahkamah, anda berhak membuat laporan polis terhadap saya dan berhak bawa pihak pendakwa raya untuk mengambil tindakan terhadap saya. Sebab undang-undang ni adil untuk semua. Sebab itu bagi saya tak boleh terima bila orang mengatakan macam mana Syafiee boleh bercakap di UMNO. Kenapa tidak? Saya bercakap dalam Inspirasi Channel, saya bercakap di Jom Channel.
Tak kalau Tak. Okey. Jadi undang-undang ni adil. Makna dia apa yang kita patut komplain adalah kandungan kenyataan. Kalau kandungan kenyataan dia berbaur menghina mahkamah ataupun hasutan. ataupun hasutan, ambillah tindakan. Jangan nak halang orang tu daripada bercakap. Macam mana kita tak halang orang yang komen daripada memberi komen selagi kesopanan selesai. Nah, itu tentang Syafiq. Saya cuma nak ringkaskan Azalina Osman Said. Satu kenyataan Azalina Osman Said yang ditanya oleh pihak pemerintah adalah berkaitan kenyataannya yang mengatakan sepatutnya siapa yang menjadi kerajaan atau Perdana Menteri mestilah lantik orang kita sebagai peguam negara. Dan dia katakan mana-mana demokrasi, sistem demokrasi negara luar melakukan perkara itu. Baik, pertama sekali memang dia tak salah bila dia mengatakan banyak negara luar demokrasi berparlimen mengambil orang-orang peguam negara ni, orang-orang yang rapat dengan para pemimpin kerajaan pada masa itu. Tapi yang dia salah adalah peguam negara mempunyai dua tanggungjawab. Satu, memberi nasihat kepada kerajaan. Kedua adalah untuk mengambil pendakwaan. So negara-negara yang mempunyai sistem ini, mereka melantik kawan untuk tujuan pertama, untuk memperolehi nasihat perundangan. Bukan apa pendakwaan. Bukan. Kalau pendakwaan itu dah salah dari segi perlembagaan dan undang-undang. Tidak ada mana-mana kerajaan luar yang mengamalkan sistem demokrasi macam Malaysia yang melantik melantik peguam negara kawan dia bagi tujuan menyelewengi undang-undang. Saya nak minta Azalina Osman Said namakan negara mana, namakan pemimpin mana dan namakan peguam negara mana yang dipergunakan untuk menyeleweng sistem undang-undang. Ya, dia betul ada peguam negara yang dilantik oleh Perdana Menteri yang kawan dia ataupun kenalan dia. Sebab apa? Untuk mudah dia mengambil nasihat. Nasihat-nasihat sistem tadbir urus negara. Nasihat-nasihat polisi-polisi bercanggah tak dengan parlimen. Lagi mudah dia dapat nasihat, maka terus dia bawa ke kabinet untuk bincang. Nasihat-nasihat undang-undang antarabangsa. Jadi itu pun tugas peguam negara. Itu betul. Tapi bukan untuk menyeleweng. Kalau menyeleweng, itulah dia, walaupun saudara Fazli mengatakan soalan ini tak bersangkutan GTA, ini bersangkutan GTA. Inilah apa yang GTA akan insya-Allah menentukan tidak berlaku. Iaitu perkara yang patut ikut perlembagaan dan perundangan. Wajib mana-mana kerajaan, GTA sekalipun, kena ikut. GTA tak boleh lantik seorang peguam negara bagi tujuan kalau kawan kita tak payah tuduhlah, musuh kita heret ke mahkamah. Itu haram di bawah perlembagaan. Dan kalau itu berlaku, maka saya lah orang pertama akan keluar daripada GTA. Tapi ada sikitnya 1 minit ringkas. Boleh. Tommy Thomas bukan kawan Tun pun. Tommy Thomas kawan PKR, kawan DAP, itu soalan lain lah. Okey. In fact tadi pemberita yang sama yang telefon saya mengatakan dia nak pergi interview Tommy Thomas pukul 6 tadi. So saya sampaikan kat dia kalau sempat kirim salam saya kat Tommy Thomas. Tapi saya pesan kat dia, jangan kirim salam di awal program, nanti dia bad mood tak jawab interview pula. Tunggu dah habis baru kirim salam. Okey Ustaz, belum habis. Round terakhir ni untuk Ustaz habiskan orang kita. Ramai orang Malaysia sebelum ni dengar Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, ada sebut perkara itu. Orang kita ke geng kita tak tahulah. Hari ni DPWTC begitu angkuhnya semalam Azalina Osman menggunakan title yang sama, orang kita. Apa pandangan Ustaz? Di peringkat awal kalau kita baca, saya tengok dalam perjalanan saya daripada Lumut semalam ke Ipoh, saya dengar pelan-pelan dengan ia bermula dengan Ahmad Maslan. Kalau kita tengok presentation Ahmad Maslan tu secara jelas dan terang dia menghina Hakim Nazlan. Dia tunjukkan muka, dia tunjukkan kronologi, dan termasuklah juga mereka tunjukkan muka Ketua Hakim Negara dan juga menimbulkan persoalan-persoalan yang boleh difahami pada hemat saya adalah untuk membentuk ketidakpercayaan kepada sistem kehakiman dan penghinaan secara peribadi dan secara sistem terhadap Ketua Hakim Negara. Jadi saya kira besok akan ada siri laporan polis di seluruh negara terhadap hal ini, dan kita akan tengok adakah hal yang sama seperti mana Malaysia kini kena akan dikenakan kepada seluruh kebanyakan pengucap-pengucap pada semalam, pada petang semalam, yang saya kira pada hemat saya mungkin betul atau mungkin silap. Zahid ada menyebutkan hal itu secara terang, Mak Maslan juga ada.
Zaid Ibrahim ada, tapi dia pandai untuk menyusun kata, dia lawyer. Kan dia tidak secara ni, macam ni, eksplisit untuk secara direct menyerang. Dan Syafi ada. Dan Syafi pun juga ada. Baik. Jadi apabila kita tengok, kita boleh expect lah apa ucapan yang ditulis dan juga yang disediakan untuk Zahid Hamidi. Dan benda yang tidak pelik lah untuk Zahid Hamidi merapu dan merepek dan menyerang, kerana dia itulah antara talian hayat dia, nothing to lose. Sebab kes dia itu juga boleh jadi sangat jelas dan juga sangat kukuh untuk beliau sangkut di Mahkamah Tinggi dan kemudian Mahkamah Rayuan dan yang lain-lain. Jadi kita faham bahawa dia adalah mangsa keadaan ketika itu untuk menyelamat dan menampilkan bahawa dirinya tidak bersalah. Cuma bagi watak yang dia termasuk dalam Majlis Pemulihan Negara Tun panggil, dan kita pun lihat bagaimana beliau menarik diri daripada menyokong Tan Sri Mahyudin Yassin dan mencadangkan reformasi terhadap isu perundang-undangan di Malaysia, iaitu khususnya terhadap akti lompat parti dan kemudian berkaitan dengan peguam negara dan peguam cara negara. Beliau cadangkan benda tersebut. Tiba-tiba hadir semalam dalam keadaan yang cukup angkuh, yang cukup berbeza dan cukup korup lah bagi saya daripada segi moral, dari segi politik dan juga profession dia yang daripada awal, iaitu seorang lawyer juga, melanggar semua etika-etika itu. Dan beliau menyatakan bahawa orang kita dalam nada suara yang cukup angkuh, saya 20 tahun lebih sebagai ketua bahagian, saya akan lantik sebahagian orang saya, ketua penerangan, bendahari dan begitu juga negara. Adakah beliau cuba untuk menyatakan bahawa Perdana Menteri perlu menyalahgunakan kuasanya bagi melantik seseorang yang menjadi pro kepada kerajaan? Dalam konteks itu adalah menyebutkan bahawa Datuk Seri Najib adalah mangsa keadaan kononnya. Maka pendakwaan yang dilakukan oleh Peguam Negara dan diteruskan oleh Peguam Negara adalah bersifat yang tidak adil ataupun yang salah, dan dia mahu untuk dilakukan sesuatu yang berseberangan daripada itu. Ini sangat-sangat rosak UMNO ni. Lepas tu saya tulis secara terbuka semalam bahawa UMNO ni mungkin tidak mahu dan tidak mahu berubah sama sekali sampai bila-bila. Dan yang paling penting, amat ironinya adalah dialah penasihat undang-undang bagi Perdana Menteri. Dan dialah ucapannya itu adalah menyerang Perdana Menteri. Gila betul gaya ni. Apa yang dia cuba sampaikan? Kalau awak dah tahu benda tu, sebelum bercakap letaklah jawatan. Awak dilantik dan bangga untuk menerima. Dan ini sama sekali sungguh celaru, sungguh tak cerdik lah kot. Dan inilah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, UMNO dulu kini selamanya adalah rosak dan korup. Dan Tun pun dah tegaskan beberapa kali, dan kita hanya dengan UMNO ni akan tunduk dan akan belajar bila dia kalah. Contoh dia apa? Golkar di Indonesia. Tak bangun-bangun dah. Tak bangun-bangun sampai sekarang. Walaupun di sebahagian daripada kerajaan, dia tetap tidak ada watak yang begitu hebat untuk melawan PDI Perjuangan ke. Bahkan kita boleh nampak keterampilan Parti Nasdem berbanding dengan Golkar dan juga parti-parti yang lain, atau termasuk Demokrat di sana. Jadi saya fikir semua daripada kita perlu yakinkan diri kita dan orang sekeliling kita, UMNO bukan pilihan. UMNO bukan pilihan sama sekali. UMNO tidak mewakili Melayu ataupun Islam lagi dah. Untuk menolak UMNO tidak mengurangkan Melayu dan Islam anda. Bahkan mungkin menolak UMNO itu adalah tanggungjawab anda sebagai seorang Melayu dan Muslim di dalam negara Malaysia ini, kerana dia merosakkan sampai ke akar bagi bangsa dan agama di Malaysia ini. Tolak UMNO Barisan Nasional, tolak mereka semua ini sehingga tidak ada nafas lagi di bumi Malaysia. Dan ini adalah tanggungjawab kita dalam bulan kemerdekaan. Sekiranya tidak, UMNO dan Barisan Nasional akan memangsakan dan menjual negara ini, merosakkan negara ini. Ini memang satu garis merah untuk kita. UMNO, kalau dia mau berubah, dia perlu untuk buang semua ni dan buktikan dengan dia kalah, dan dia akan tahu macam mana nak menguruskan. Dahulu awal 2018, selepas pilihan raya ke-14 tahun 2018,
mula untuk meremajakan, untuk memberikan nafas baru. Akhir sekali tidak. Rupanya diberikan kuasa sedikit, dia tunjuk, dia balik semula kerakusan dan kejahatan dia sebagai kerajaan di Putrajaya. Saya ingat itu adalah mesej saya yang sangat jelas dan menunjukkan kebencian saya terhadap kerosakan itu. Saya ada ramai kawan-kawan dalam UMNO. Mereka ada yang bercampur antara baik dan buruk, dan ada sebahagian tu juga yang baik, dan ada yang saya kenal memang jahat. Kan? Dan ini kita perlu lawan sama-sama untuk Malaysia yang lebih baik. Okey, saya setuju bila UMNO itu rosak daripada kepala sampai ke ekor seperti mana kata Tun, dan dipersetujui juga oleh panelis kita Tuan Haji Hanif Katri dan juga Ustaz. Saya pun juga nak juga sentuh tentang UMNO. Ini ahli di dalam bidang beliau. Tuan Haji juga ahli di dalam bidang perundangan. Hari ini saya nak jawab juga ahli saya sebagai dalam bidang media dan juga penerangan. Alhamdulillah. Jadi buat panelis kita rehat. Walaupun saya moderator, tak ada orang tanya saya soalan. Saya nak jadi panelis untuk penutupnya ini tentang live dan rakaman. Apabila tertular di dalam grup-grup UMNO dan ada yang tersampai dihantarkan kepada saya, apabila geng-geng UMNO menunjukkan mereka, pemikiran mereka begitu jauh cetek, tak ada ilmu langsung, membuat tuduhan-tuduhan hanya untuk mempelekeh negarawan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang juga ni kena ajak GTA, pengurusi GTA semalam di Ipoh. Depa screenshot dalam grup UMNO, tengok live Tun cuma 1,500 orang je. Live Najib Razak 14,000 orang. Di sini saya nak bagi sedikit pencerahan apa itu live dan juga rakaman. Bila kita sebut live ini semua pemimpin ni kalau boleh tak mau buat live. Termasuk kami di sini pun. Kerana live ni ia memerlukan rangkaian internet yang kuat. Ada yang duduk di Malaysia ni, internet kita ni bukannya sekata macam di KL. Ada yang di belah kampung ni internet pun tak ada, ataupun kurang terpaksa pergi duduk kedai kopi baru ada internet yang baik. Yang baik. Jadi live ni bukanlah pilihan utama mana-mana pemimpin, termasuk Tun Dr. Mahathir. Kapilah tanya Najib Razak sekalipun, sekarang tak ditanya lah kot duduk dalam. Zahid Hamidi boleh buat lawatan melalui temu janji. Okey. Semua orang kalau boleh tak mau. Tetapi nak compare pun biarlah Apple dengan Apple. Satu lagi live, mestilah tajuk itu yang panas. Tajuk yang hangat diperkatakan ataupun sensasi. Barulah pemimpin politik nak buat live. Kalau saya ambil contoh Tun semalam di Ipoh semalam. Bila geng-geng UMNO memperkatakan 1,500 orang yang tengok Tun dah hilang pengaruh. Anda silap. Sebelum itu, Sayang Bangsa di Sungai Petani. Ramai rakyat Malaysia dah tahu dah. Inti parti lebih kurang Tun nak bercakap. Jadi dia membawa ke Ipoh semalam. Perkara itu pun dah lah tak panas sangat lah. Nak bandingkan dengan Najib, mereka kata hebat 14,000. Saya nak betulkan di sini. Semalam taklimat Presiden itu bukan live Najib Razak. Najib Razak dalam penjara. Yang live tu mereka guna page Najib Razak sahaja. Kerana nak tarik 4 juta followers di page Najib Razak. Okey, last terakhir live Najib Razak sebelum keputusan Mahkamah Persekutuan pada 14 Ogos yang Najib Razak sedih itu. Ucapan beliau kepada wanita Barisan Nasional. Sehingga hari ini cuma 95,000 ya penonton. Hebat lagi dua tetamu saya ni. Jadi inilah kalau nak compare apple to apple. Tun masih wujud. Kalau live dia semalam 1,500 waktu live. Tetapi kini sudah pun anda pergi ke Dr. Mahathir bin Mohamad punya page, di hujung bawah ada tulis dah hampir 70,000. Dia akan terus meningkat dan meningkat. Janganlah ambil cerita taklimat itu dibandingkan dengan Tun yang ada di situ. Bukan Najib Razak ada di situ. Berbalik pada cerita rakaman. Saya nak bagi sikit lagi kupasan tentang rakaman. Di Inspirasi Channel, sama juga. Bukan live sasaran kami. Apa yang kami buat selepas live ini, kami akan muat naik pula di YouTube. Begitu juga dengan tajuk-tajuk khusus akan dipotong dan dimuat naik pula di
TikTok. Jadi live ini hanyalah menghargai sokongan sahabat-sahabat, iaitu followers setia sangat-sangat yang suka tengok live ni. Okey, yang selebihnya kami menumpukan kepada sisi rakaman itu kemudiannya. Jadi apa yang kami buat di sini, di sekarang ini mungkin hampir 200 orang yang tengok live. Tak banyak pun. Macam mana hampa pelekeh tun 1,500 orang. Tak banyak. Tetapi inilah nak kritik, janganlah dangkal, jangan tunjuk bodoh. Okey, isu apa yang nak dipercakap, orang tu siapa, ada di sini ke atau tak ada. Tapi alhamdulillah Tun masih ada berani buat live. Begitu juga Hanif Katri ada wujud di sini. Ustaz Abu Hafiz juga wujud di sini. Tak semestinya Najib berada di dalam penjara. Mereka hanya menggunakan page beliau. Itu pun mungkin berbayar je follower dan viewers. Ya. Tak dahsyat mana pula. Kalau live dia sendiri secara individu, diri dia sendiri cuma 95,000 penonton. Jadi tang mana yang hampa nak bandingkan Tun dengan Najib Razak ataupun dengan kami. Kalau kami di sini pun kami pun boleh bercakap juga. Hebat je ni tetamu saya dua ni. Mungkin dah tak popular macam Najib Razak. Kalau seminggu sekali anda yang menonton siaran kami ini, seminggu sekali ya kami live. Selebihnya anda boleh tengok di Inspirasi. Ustaz punya video pendek, tajuk pendek, 10 minit maksimum. Begitu juga dengan Tuan Haji Hanif Katri. Rakaman pendek Hanif Katri semalam pun, 2 hari lepas pun mencecah 75,000 penonton. Ustaz Abu Hafiz mencecah satu video pendek itu mencecah kepada 270,000 penonton. Kalau diambil kira rancangan kita ini pun, saya cukup seronok buat tiap-tiap minggu. Pasal apa? Tontonan 4 kali sebulan. Bulan Ogos saja sudah pun mencecah 1.2 juta. Ya dah. Yo, tak tahu siapa tengok Haji. 1.2 juta. Fake kot, edit kot. 3.33% rakyat Malaysia. Itu live ini. Apabila dimuat naik balik di TikTok dan YouTube, tontonannya purata adalah hampir 1.2 juta tontonan. Video pendek Ustaz Abu Hafiz di Inspirasi juga. 4 video mencecah tontonan penonton 700,000 orang. Begitu juga dengan video pendek daripada Tuan Haji. Tuan Haji ni dia sibuk, dia tak ada lah video pendek banyak sangat. Itu pun 2 video sudah mencecah 150,000. Dan saya sendiri di atas kupasan saya, video pendek saya mencecah 300,000 orang. Adakah anda nak kata kami lagi banyak penonton popular daripada Najib Razak? Of course tidak. Tidak. Jadi maksudnya jangan ambil kira. Kita tak popular sebab kita tak buat jahat. Janganlah ambil kira live itu untuk anda mengkritik di atas kebodohan anda sendiri. Cukup-cukuplah kepada rakan-rakan dalam UMNO tak tahu bertanya. Bukannya sembrono mengatakan Tun sudah hilang pengaruh, sudah kena berdasarkan penonton yang menonton. Okey, apapun terima kasih kepada Tuan Haji Hanif Katri. Nak celik, tambah sikit. Sikit je cukup ringkas sebab saya tertinggal tadi. Isu tentang majlis penjelasan di PWTC semalam. Sebab disentuh oleh saudara Fadli tentang berapa ramai orang yang tengok. Saya rasa menjadi tanggungjawab kita untuk menyatakan di sini. Apa yang dijelaskan oleh Syafiq secara terutamanya adalah mengkhususkan kepada apa yang kononnya berlaku mulai daripada 15 Ogos sampai 23 Ogos. Dengan ulasannya yang cuba merumuskan kononnya ada ketidakadilan sebab tidak diberi penangguhan. Itu mesej yang disampaikan. Kalau ahli-ahli UMNO yang menonton penjelasan Syafiq itu hendak berlaku adil dan hendak memahami secara betul apa dia perkara yang berlaku di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi, saya syorkan sila lihat komen-komen telah saya buat melalui video di Jom Channel, juga di Inspirasi Channel, di mana ada satu suntingan 10 minit. 10 minit yang menyatakan sebenarnya apa yang dilakukan sehingga tidak diperolehi penangguhan di mahkamah adalah akibat daripada Najib Razak menjadi arkitek kehancuran dia sendiri. Saya tak nak ulang di sini, ada di situ, pergi baca balik, pergi tengok balik. Sebab itu akan menunjukkan
apa yang dijelaskan oleh Syafiq adalah tanpa mengambil kira, tak mau mengambil kira, nak tutup isu tentang kesalahan-kesalahan Najib sejak daripada 8 Disember 2021 dan 29 April 2022 yang akan menunjukkan kalau Najib buat benda tu lebih awal, lebih betul, lebih tepat, maka dia tidak boleh adu. Dalam arti kata lain, in English dipanggil, Najib Razak is the architect of his own misfortune. Dialah pengarang buku yang mewujudkan kesedihan dan kemalangan dia. Jangan tuding jari kepada mahkamah, wahai Syafiq Abdullah, wahai Zaid Ibrahim. Masalahnya adalah Najib Razak sendiri. Anda pun tahu. Lihat dengan objektif, nilai dengan objektif, dan kemudian buat keputusan. Orang UMNO sendiri saya minta di sini. Nilai dengan objektif, sebab orang UMNO bawah, orang UMNO biasa, saya tahu ramai yang baik. Yang masalahnya mereka mungkin tidak mempunyai kekuatan untuk memperbetulkan pemimpin yang jahat. Lihat dengan adil. Islam menuntut kita adil dan saksama. Compare, kalau saya salah, tunjukkan saya salah. Dan di sini, akhir sekali, saya nak juga tawarkan. Ni serius, ni bukan main-main. Saya nak tawarkan kepada pihak pengamal undang-undang yang menyokong penjelasan Syafiq tersebut, maupun Syafiq atau Zaid Ibrahim secara peribadi, kita adakan satu debat tentang adakah apa yang berlaku antara 15 Ogos 2022 hingga 23 Ogos 2022 adalah satu ketidakadilan kepada Najib, ataupun adakah Najib sendiri mencipta ketidakadilannya. Itu saya sanggup berdebat. Bagi tempoh masa, tarikhnya, kita adakan dengan adil dan saksama. Saya serahkan kepada saudara Fadli untuk uruskan perkara itu. InsyaAllah. Ustaz, kata-kata akhir Ustaz. Kata-kata akhir saya adalah kita perlu sama memberikan penjelasan terhadap isu Najib supaya dia tidak menggunakan sentimen emosi rakyat. Bukan khatib dah. Kena Bukan. terus khatib. Kena bagi tahu bahawa sebab kalau tidak dia akan ada banyak kes-kes selepas daripada ini. Dia kata tengok dulu Najib tak dapat, sedangkan contoh kalau katakan isu tentang penghakiman terhadap Rosmah. Telah dikata leak, maksudnya telah dibuat, sedangkan penghakiman pembacaan penghakiman itu pada 1 September. Dia kena tahu bahawa penghakiman ini telah pun ditangguhkan. Sepatutnya pada bulan Julai, betul Ji? Pada bulan Julai. Asalnya adalah penghakiman terhadap pembacaan keputusan akhir di peringkat Mahkamah Tinggi terhadap Rosmah itu pada bulan Julai. Dah tentulah draft akhir ataupun yang telah pun siap, kerana itu adalah cadangan awalnya. Tapi oleh kerana sakit lah apa dan semua ditangguhkan kepada hari Khamis hadapan. Jadi kalau draft itu ni kerana walaupun mungkin benda itu mungkin betul, apa masalahnya? Ia telah disediakan, dah tentulah dia akan sediakan ketika tarikh yang sepatutnya untuk bersidang itu telah pun ditetapkan lebih awal. Ada aja. Ya, sebenarnya isu tentang draft penghakiman tu ada dua perkara. Satu berkaitan dengan draft penghakiman Najib Razak 26 Ogos dan satu lagi pasal Rosmah Mansur. Tapi soalan pokok di sini, Mahkamah Persekutuan, Mahkamah tidak nafikan ada leakage. Mahkamah dengan jujur mengatakan ada dalang di sini yang telah mengedarkan. Mahkamah telah membuat laporan polis. Dan soalan yang sebenarnya menarik perhatian saya, perkara ini saya baru kongsikan dengan pihak Malaysia Kini, mungkin mereka akan laporkan kemudian, adalah RPK telah pun dengan jelas menampilkan apa yang kononnya telah pun didedahkan, dibocorkan tu dalam portal Malaysia Today. Jadi terlampau banyak coincidence. Bila bocor, RPK. Bila bocor, RPK. Jadi persoalan di sini adalah pejabat peguam negara wajar tubuhkan satu jabatan atau jawatan kuasa siasatan khas, sebab ini melibatkan pegawai-pegawai ataupun staf-staf di mahkamah. Jadi siasat dengan betul, dan pada masa yang sama akan memerlukan permintaan peguam negara kita daripada peguam negara United Kingdom untuk meminta anggota-anggota polis Bukit Aman pergi bekerjasama dengan Scotland Yard di sana dan siasat RPK. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau siasatan itu menunjukkan ada asas, ada kaitan RPK dengan pembocoran, maka peguam negara yang sama perlu keluarkan notis merah di bawah Interpol dan kemudian membuat permohonan ekstradisi supaya dia ditangkap, ditahan, dibawa ke Malaysia untuk dituduh. Cukuplah RPK. Itu mesej yang perlu disampaikan. Benda yang salah kita tak boleh biarkan, sebab dia menimbulkan, seperti mana yang tepat dinyatakan oleh Ustaz tadi, menimbulkan kegusaran yang tak kena tepat.
menimbulkan kemarahan tanpa asas, kerana ada dalang-dalang seperti RPK ni yang membuat perkara ni seolah-olah mahkamah tak profesional. Sebenarnya tidak ada, bagi saya tidak ada isu persoalan credibility kepada mana-mana penghakiman jika pun ada orang dalam mahkamah yang bocorkannya. Itu tidak menjatuhkan martabat penghakiman. Benda itu berlaku di Amerika Syarikat. Ada satu kes perkara yang sama, dan perkara itu telah diputuskan oleh mahkamah di sana pun tidak mempersoalkan credibility hakim-hakim atau penghakiman. Itu adalah perkara yang berbeza. Saya harap cukup-cukup ke. Terima kasih kepada semua yang setia 2 jam kita bersiaran. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Hanif Katri. Terima kasih kepada Ustaz Abu Hafiz. InsyaAllah ada masa, ya, seperti biasa, kalau Ustaz sibuk, saya berdua. Kalau Ustaz ada, kami bertiga. Setiap minggu, setiap hari Ahad, bersiaran langsung kita dan mengupas tajuk-tajuk yang rakyat ingin tahu, yang marhain kurang faham, kita tolong sampaikan mengikut bidang masing-masing. Akhir kalam daripada saya. Yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang jahil semestinya datang daripada saya dan kita semua. Mohon ampun dan maaf jikalau ada terkasar kata, terkasar bahasa yang mencuit hati dan perasaan anda semua di luar sana. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Damainya petang ini, aku sendiri memerhati pandangan yang tidak terjarak dengan kemusnahan, dilindungi keharmonian. Ilham karya hasil sentuhanmu, hingga kini kami masih menikmati jasa baktimu. Tun Dr. Mahathir Muhammad, inspirasiku, wawasanmu dikenali persada dunia. Besar sungguh pengorbananmu kepada kami, hingga kini kami masih tersenyum, tersenyum. Malaysia menyayangimu, Malaysia menghargaimu, Malaysia yang terus menyanjung jasa baktimu. Tuhan, lanjutkanlah usia insan yang